Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Alright, so first saya ucapkan ribuan terima kasih kepada you all yang join kita punya sesi pada hari ini. Program ni kita panggil Hub Kereta Sewa Green Matrix Q&A, soal jawab. So dia lebih kepada soal jawab lah kan. Tapi sementara nak tunggu you tanya soalan tu, saya cerita sikit lah apa benda JM Hub ni kan. Alright. Jangan saya nak tengok. Sebenarnya saya pun live juga dekat saya punya Facebook page. So kalau dekat sini, dekat Zoom ni kalau ada soalan nak tanya, tanya je. Dekat page kalau nak tanya pun tanya je, tak ada masalah kan. Alright. So tanpa membuang masa, but before that, sebelum kita bermula lah, kita mulakan kita punya majlis ni dengan bacaan Al-Fatihah supaya semuanya berjalan lancar insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu ihdinas siratal. Alright. So presentation ni sebelum ni saya ada buat lah, tapi yang ni saya ada buat penambahan sedikit lah kan. So peta ni peta Malaysia dan saya letak logo-logo Green Matrix dekat setiap negeri lah kan. Ini antara salah satu saya punya impian lah kan. Sampai satu tahap Green Matrix ni berada di seluruh Malaysia. Customer pergi kat mana pun dia nak sewa kereta, kereta tu ada. Kita ada team lah kan. Alright. So market Malaysia ni sebenarnya sangat luas lah. Kalau nak cerita pasal syarikat pelancongan dekat Malaysia ni, masa saya daftar pada tahun 2015, nombor syarikat saya 7,400. So maknanya saya syarikat yang ke 7,400. So kalau syarikat pelancongan ni, tak kisahlah dia buat kereta sewa ke, dia buat umrah ke semua, lebih kurang dekat Malaysia ni ada lebih kurang dalam 10,000 lah. Tapi tak semua aktif lah kan. Itu yang syarikat yang berlesen. Yang tak berlesen ni saya ingat lagi ramai lah kan. And then macam Green Matrix ni kita fokus kepada kereta sewa. And then kalau nak tengok market kan, penduduk Malaysia ni ada 30 juta orang. Lepas tu kita pun ada pelancong apa semua kan. So market tu sangat besar. Alright. Okay. So sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya lah. Siapa Wahid Abdul Rashid ni? Siapa saya ni kan? Okey, secara ringkasnya saya lahir pada 17 Jun 1979. So tahun ni saya dah berusia 43 tahun. Alright, so saya lahir dekat Tikam Batu, Kedah. Saya orang Kedah. Ada orang ingat saya orang Sarawak. Isteri saya orang Sarawak. Saya orang Kedah, kahwin orang Sarawak kan. Okey, pendidikan tertinggi. Saya pernah belajar sampai master dekat Universiti Malaysia Sabah lah kan. Pengalaman kerja, saya pernah bekerja sebagai runner lah kereta sewa di Langkawi. So masa tu saya baru habis buat degree, tak ada kerja, menganggur kan. So saya pun pergi ke Langkawi, kerja lah. Kerja pun sebenarnya saya kerja dengan abang saya lah. Abang saya ni dia macam pengurus syarikat kereta sewa kat sana. So saya pergi Langkawi, kerja lah kan. Tapi tak ada gaji lah. Saya punya pendapatan tu macam kalau saya dapat jual buat kereta sewa, dapat komisen. Kalau saya dapat jual bilik hotel, saya dapat komisen. Kalau ada customer nak pergi pusing pulau, itulah saya punya gaji. Tak ada gaji tetap lah kan. And then saya sempat bekerja selama setahun je dekat Langkawi. And then saya berhenti lah. Saya berhenti sebab masa tu macam saya tak nampak masa depan. Lepas tu campur dengan apa, masa tu wabak sesama burung. Memang Langkawi masa tu pelancong ada, tapi pelancong nak dekat dengan kita pun takut, kita nak dekat dengan dia orang pun takut. Sebab apa? Takut sesama tu. Lepas tu masa tu berita hari-hari ada orang mati kan. So company abang saya ni, saya ingat dekat 3 bulan tak ada income. Pelancong masuk tapi memang kita pun tak berani nak deal dengan customer kan. So saya bila tak ada income tu, dah lah saya tak ada gaji kan. Memang setiap hari seminggu sekali saya akan minta dekat abang saya lah, minta duit nak makan. Abang saya pun bagilah RM50 makan lah, habis duit minta. So lama-lama saya jadi malu lah, takkan aku nak minta duit je kan. So lala saya pun
ambil keputusan berhenti dan saya sambung belajar buat master lah kan. Alright, lepas habis master tu saya minta kerja, alhamdulillah saya dapat kerja sebagai tutor, macam pensyarah lah kan. Tapi sebabkan saya tak ada PhD, so saya tak dapat title pensyarah lah. Tapi kerja saya memang macam pensyarah lah, kena mengajar, kena buat research apa semua kan. So saya start bekerja dekat Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu pada tahun 2005 dan 2011 saya berhenti kan. And then masa saya bekerja tu, saya buat bisnes kereta sewa lah secara part time. 2006 sampai 2011 saya beli kereta, saya sewakan. Saya sewa dekat student kan, dekat student, lepas tu dekat staff-staff universiti. Lepas tu lama-lama saya start sewa dekat orang awam. Lepas tu saya start sewa dekat company-company. And then saya tengok macam bisnes kereta sewa saya tu dah okey apa semua kan. And then saya berhenti kerja lah. Saya berhenti kerja tu pun sebab sebenarnya saya suka kerja kat universiti tu, tapi macam dia punya environment tu tak berapa best lah kan. Macam dapat bos pun macam asyik duk marah kita, duk cari salah kita je kan. So saya pun fed up lah, baik aku berhenti kerja kan. Siapa kat sini yang masih lagi bekerja makan gaji? Ada tak? Ada tak kat sini yang masih, ataupun ada yang dah berniaga? So kalau kita dapat bos yang best, memang best lah kan. Tapi dapat bos yang tak seronok tu memang kita stress lah kan. And then that's why saya ambil keputusan untuk berhenti kerja. And then kebetulan lah pula bisnes kereta sewa saya masa tu kira dah okey kan. Income pun dah okey, dah memang 6 angka sebulan. So berhenti kerja je lah kan. Alright. So lepas saya berhenti kerja tu, saya buka syarikat lah, Green Matrix Enterprise Travel and Tourism Berhad, GME TTSB ni ringkasan kepada Green Matrix Enterprise Travel and Tourism Berhad. And then sampai sekarang lah kan. Alright. Ada lagi ke yang mendengar saya punya ni sesi ni? Kan? Semua senyap ni. Alright. So sejarah Green Matrix, saya bermula lah pada tahun 2006, mula bisnes kereta sewa di universiti lah, UPM Campus Bintulu, dengan 2 buah kereta. Saya beli kereta 2 biji second hand, sewakan kan. Niat asal tu saya nak bantu student saya lah, lepas tu ayah angkat saya kan, dia duduk sibuk cari kereta apa semua. So satu, dia orang ni suka pinjam kereta saya. Saya pula masa tu baru beli kereta kan, kereta baru, lepas tu asyik-asyik duk pinjam kereta kan. So saya pun macam tak seronok lah kan. Lalas saya, daripada kau sibuk duk pinjam kereta aku, baik aku beli kereta, aku buat kereta sewa. Kau nak aku sewa kereta lah kan. So settle masalah saya, settle masalah dia orang kan. Alright, 2007 saya menyewa rumah di luar universiti. Sebenarnya saya ni kena halau lah. Halau tu sebab apa? Macam saya asalnya saya buat bisnes kereta sewa, saya duduk dekat dalam universiti. Universiti tu dia ada quarters. So tapi mungkin ada orang report apa semua. Sebab masa tu saya ada banyak kereta tau. Saya beli kereta 2 biji je. Lepas tu ada toke Cina ni dia bagi saya 7 biji kereta. So kereta tu memang parking dekat quarters tu. Tapi quarters tu sebenarnya memang banyak parking kosong. Kalau penuh pun saya boleh parking dekat asrama student. Memang tak ada kereta lah kan. Student mana ada, tak ramai yang bawa kereta. Tapi ada orang report mungkin dia macam berbulu mata, dia tengok kita banyak kereta apa semua kan. So ada orang report, and then saya kena warning lah dengan saya punya bos. Tapi bos saya cakap, Wahid, kalau kau nak buat kereta sewa boleh, tapi jangan buat dalam ni sebab kau ni staff. Kalau nak buat kat luar. So itu yang saya keluar tu. So saya dihalau secara terhormat lah kan. Alright, 2008 saya mula sewa kepada orang awam dan syarikat. Asalnya saya buat kereta sewa tu, saya sewa kereta dekat student dengan staff universiti. Selepas 2 tahun, macam student saya ni dengan kawan-kawan dekat universiti ni, dia orang start recommend saya punya servis tu dekat family dia, kawan-kawan dia. And then saya start dapat orang awam. Orang awam ni, dia orang ni kadang-kadang dia orang ni daripada company. Then dia orang start recommend dekat company dia orang kan. Alright. So dekat sini saya nak share dekat you all lah. Kalau you buat kereta sewa, setahun, 2 tahun, you akan start dapat you punya kira macam customer you tu, dia akan start promote you mulut ke mulut. That's why you jangan buat bisnes kan, jangan tukar-tukar bisnes. Kan, so banyak orang dia buat kereta sewa, lepas tu 3 bulan tak jadi, dia buat bisnes lain. Sebenarnya you kena buat 2 tahun. So bila
customer you dah guna you punya servis, dia happy, dia repeat lagi, dia start recommend apa semua. So masa tu business you memang sustain lah. Business kereta sewa ni dia berbeza dengan business lain. Business kereta sewa ni dia macam nak masuk tu susah. Tapi kalau once you dah masuk, nak keluar susah. Kan? Dia hard to entry, nak masuk susah, nak keluar pun susah. Kalau business yang senang kita masuk, kita nak kena tendang pun mudah. Alright. Hai, I punya handphone tak ada speaker. Macam mana I tengok benda ni balik nanti, nak sangat dengar perbincangan dalam ni. Boleh tengok, alamak, macam mana handphone tak ada speaker? Kan? So boleh tengok dekat saya punya Facebook page juga. Allah kesiannya kan. Alright. Tak apa. And then 2009 saya start dah ada 20 biji kereta. Saya start 2006 dengan 2 buah kereta. 2009 saya dah ada 20 biji kereta. Tapi 20 biji kereta tu bukan kereta saya lah. Kereta kawan saya, kereta adik ipar saya, kereta makcik-makcik saya kan. So saya tolong uruskan. Alright. Lepas tu tahun 2010, saya start dapat macam company lah. Company macam company ni rupanya bila kita sewa dekat satu company ni dia orang start recommend dekat kawan-kawan dia. Masa tu saya duk beli kereta sampai saya ada 70 biji kereta. Tapi 70 biji kereta tu 30 kereta saya dengan isteri, dengan company, 40 biji tu kereta pajak. Kan? Alright. So satu biji kereta masa tu sebulan boleh dapat dalam 1,500 lah. 1,500 kali dengan 70, saya punya income masa tu dah lebih pada 100,000 kan. Alright. So masa ni lah saya bergaduh dengan saya punya bos kan, dekat bos kat industri dia duk marah cakap aku punya gaji pun 10 aku punya income pun 10 kali ganda daripada gaji kau nak marah aku cik konon lah kan. So 2011 saya berhenti kerja daripada industri, and then saya daftar syarikat Sdn Bhd dan saya start buat program licensing. Okay. Kenapa start program licensing tu? Customer saya ni asalnya dia ni sewa kereta dekat Mintulu. Lepas tu dia orang ni macam dia dah biasa dengan saya. And then dia orang ni pergi mana-mana pun dia akan contact saya, Wahid aku nak pergi Miri lah. Boleh tak cari kereta sewa? So saya pun saya tak ada cawangan dekat Miri. So saya pun carilah siapa-siapa yang buat kereta sewa. Saya deal and then makan commission sikit lah. Alright. Tapi problem saya masa tu, bila saya deal dengan company-company, kadang-kadang macam dia orang punya quality service tu tak sama. Kan? Banyaklah 90% yang saya deal tu memang saya kena lipat lah, memang kena kelentong kan. Correct. Saya kena kelentong, customer saya pun kena kelentong. So banyak benda yang tidak jujur lah kan. Contohnya macam saya dah deal dengan company kereta sewa ni. Lepas tu dah confirm apa semua. Tiba-tiba bila customer saya turun, saya call supplier tu tak angkat telefon, dia tutup telefon. So benda ni jadi bila orang ni dia kereta dia tak ada, lepas tu dia tak boleh nak handle, dia lepas tangan lah, dia tutup telefon. Yang customer kita ni turun-turun dekat airport, kereta tak ada, memang maki hamun kita kan. So macam tak seronok lah, macam tak profesional kan. Lepas tu yang ni banyak berlaku kepada company-company yang kecil-kecil kan. Lepas tu saya pun cubalah deal dengan company yang besar-besar ni kan, yang dekat airport semua. Dia orang pun ada dia orang punya perangai juga kan. So contohnya saya ada satu customer ni, dia ni kira macam engineer, ada satu company lah kan. So dia contact saya, dia kata dia nak sewa kereta, and then dia duduk dekat hotel yang dia duduk tu kira macam hotel 4 star 5 star jugalah kan. So saya pun deal semua, and then saya dah serik dah nak deal dengan company yang kecil-kecil ni kan. So saya start deal dengan company yang besar. So company ni pun bagi harga cantik semua kan. So saya pun inform lah customer, okay kereta ada apa semua, harga sekian. Lepas tu customer setuju, saya pun inform lah dekat company kereta sewa ni kan. So dia kata, okay boleh, tapi customer you kalau nak kereta sewa, kena datang ambil sendiri. Dia orang takkan hantar. Saya pun terkejut lah sebab saya tak tahu pula dia orang ni tak deliver kereta. Jarak daripada hotel customer saya tu dengan tempat dia orang tu dekat airport tu tak jauh pun, dalam 10 minit ya. Boleh bawa kereta pergi hantar, tapi dia orang tak nak hantar. Saya cakap, kau orang duduk kat sana, aku dah bagi job ni kan, hantarlah kan. Oh tak boleh, ini kita punya polisi kan.
So saya dah confirm dengan customer tu, malu kan. So saya terpaksa daripada Bintulu drive kereta pergi ke Miri 200 km, ambil kereta daripada company ni, pergi ke hotel, hantar. Oh memang saya marah betul lah. Teruk betul lah dia orang. Sombong, aku dah lah penat-penat cari customer, dah confirm apa semua. Just dia orang nak pergi hantar je. Hantar kereta tu dekat customer. Ui tak nak. Kan? So company besar ni dia pun ada perangai juga, dia sombong kan. So benda tu yang membuatkan saya fed up, saya bengang kan. Saya cakap, tak boleh ni. Aku nak, kalau boleh customer aku ni pergi mana-mana pun dia akan dapat servis yang sama. Alright? So that's why timbulnya idea untuk buat licensing. Asalnya saya macam nak beli kereta, nak hire staff, nak sewa tapak kan, untuk buka saya punya cawangan. Tapi fikir-fikir, modal besar ni kan. Sebab apa, kalau kita nak buka satu cawangan, at least kita kena ada 5 biji kereta. Kan? Lepas tu kena ada staff seorang. Lepas tu kena ada rumah lah kita sewa kan. So kalau 5 biji kereta, satu biji kereta 500, dah 2,500. Gaji pekerja, let's say lah 1,500 kan. Dah 3,000, dah 4,000. Sewa rumah dah 1,000, dah 5,000. So saya kena spend RM5,000 sebulan untuk buka satu cawangan. Kan? Lepas tu setahun RM60,000 lah kan. And then bila kita buka cawangan ni, yang uruskan pekerja. Pekerja ni dia kerja makan gaji lah. Ada sale ke tak ada sale, dia tak peduli. Janji gaji dia dapat. So kita yang pening kepala. So nak buka cawangan tu menggunakan modal tu memang tak praktikal lah. And then saya ada satu kali tu, masa tu saya banyak pergi kursus-kursus lah yang kerajaan buat kan. So saya jumpa ada seorang Pak Haji ni. Pak Haji ni dia duduk tengok je saya kan. Sebab kita orang bila pergi training ni memang akan jumpa kan. So Pak Haji ni duduk perhati je saya. Lepas tu dia pun panggil saya, kata, Wahid kau ni niaga apa? Kata, saya buat kereta sewa Haji. So dia kata dia pun nak buka, dia pun nak buat kereta sewa. Pak Haji ni dia macam dia ada modal lah kan. So dia nak buka bisnes kereta sewa tu untuk anak dia. So dia kata, Wahid boleh tak ajar anak dia macam mana nak buat kereta sewa? So Haji nak buat kat mana? Dekat Miri kan. So dia cakap, nak ajar ni susah Haji kan. Tapi kalau macam Haji join under company saya lagi senang. Sebab apa? Saya pun dah ada customer, dah ada proper system semua kan. So guna je. So Haji ni pun setuju. Itulah bermulanya licensing tu. Alright. So Haji ni dia bayar sikit kat saya ajar anak dia run kereta sewa kan. So dia bermula pada kosong, langsung tak ada kereta. And then dia orang start beli kereta sikit-sikit sampai dia ada 10 biji kereta. And then business tu alhamdulillah lah, memang 10 biji kereta tu memang jalan lah. Tapi Haji ni, anak dia ni ada satu perangai. Dia nak kerja mudah. Kereta dia tu semua sewa long term. Dia dapat customer yang company kan, sewa long term. 10 biji kereta sewa long term kan. Long term. So bila kereta dia dah habis, dia tak ada kereta. Dan dia pula malas nak cari kereta lain. Lepas tu customer saya ni duk telefon apa semua kan. Nak sewa kereta, dia tak angkat apa semua. Dia memang kereta dia dah jalan 10 biji jalan tiap-tiap bulan. So tiap-tiap bulan tak buat apa-apa pun dapat duit. Dia dah tak nak handle lah kan. So customer saya start marah lah. Even kawan saya pun nak sewa kereta kat Miri, telefon tak angkat apa semua. Memang marah lah. Saya tak boleh macam ni kan. Lepas tu saya pun dah warning apa semua, dia pun buat tak peduli kan. Dah tak boleh ni, aku tak boleh bergantung kepada satu orang. So kena ada backup. That's why saya start recruit lah. Siapa yang nak join. Alright. Okay, so 2012 alhamdulillah saya capai 1 juta pertama. Selepas 6 tahun saya buat kereta sewa, barulah capai 1 juta pertama. Dia benda ni tak lama lah kan. Dia mula-mula tu saya start dengan dalam keadaan hutang keliling pinggang, duit pun tak ada. Jadi saya buat 6 tahun, alhamdulillah dapat 1 juta pertama kan. Lepas tu 2013 saya punya lisensi pun dah ramai apa semua. Saya ada dekat Miri, dekat Kuching, dekat KK, dekat KL, Langkawi, Perak apa semua. So benda sistem dah ada, saya just copy paste je. So 2013 saya dah ada cawangan seluruh Malaysia. Tapi cawangan tu yang bagusnya saya tak keluar duit saya. Dia orang yang keluar duit kan, dia orang keluar modal. So saya hanya kongsi kepakaran, saya kongsi sistem, and then dia orang run lah. Saya ambil lah sikit kan masa tu kan. Alright, and then bila saya punya team ni dah jadi besar kan, so company-company daripada luar negara dia start contact saya. Dia kata kita orang ni ada customer daripada negara dia orang ni nak datang Malaysia. And then masa tu tak ada company yang
nak sambut customer dia orang ni, yang kalau macam pergi Langkawi ada orang sambut, pergi Kota Kinabalu ada orang sambut, pergi Miri, Kuching, Bintulu semua. So tak ada satu company pun yang boleh buat benda tu. Adalah company macam Hearst, Avis kan, tapi company-company ni dia tak semua lokasi dia ada. Macam saya ni, sebabkan saya punya business model tu, masa tu lah siapa yang ada modal RM3,000, siapa ada modal RM3,000, just bayar kat saya, boleh run. Buat kat rumah boleh, dekat mana-mana boleh. Sebab apa, kita memang 100% online, tak perlu ada office. So saya ada banyak cawangan lah kan. And then macam company ni, bila dia ada customer, dia pass dekat saya punya HQ, saya just distribute je benda tu. Kan. So memang, and then harga kita pun kita boleh bagi harga yang cantik lah kan. Alright. And then masa tu memang hari-hari booking masuk. Saya punya team kereta memang memanjang jalan. Memang tak cukup kena ambil kereta orang lain lagi kan. Okay, 2014 alhamdulillah jualan lah meningkat kepada RM4 juta setahun. Alright. Masih ada lagi ke yang mendengar? Alright, 2015. 2015. Saya sebenarnya saya start buat kereta sewa tu daripada tahun 2006 sampai 2015. Saya tak ada lesen tu. Saya buat je. Kan? So saya ni jenis main redah je. Redah je kan. So tak payah nak tunggu semua ada. Kan? Start dengan apa yang ada. Banyak orang tanya, Tuan Wahid, saya tak ada kereta, saya tak ada tu kan. So bila kita nak mula bisnes ni, ada banyak benda yang kita tak ada. Tapi janganlah jadikan tu alasan. So saya masa start tu, saya modal pun tak ada kan, lesen pun tak ada, office pun tak ada, semua benda tak ada. Tapi saya buat je. And then along the way tu saya improving kan. Alright, 2015 saya pun start lah. Orang cakap, Wahid apply lah lesen pun semua. Bahaya kau buat kereta sewa tak ada lesen kan. Okay, apply lah lesen kan. Dapat lesen daripada Kementerian Pelancongan. Lepas dapat lesen je tahun 2016, 2015 GST. Dapat je lesen GST diperkenalkan. Masa tu tunggang langgang kan. Sebab masa tu sebelum tu saya punya bisnes tu macam very simple. Customer bayar, kita keluar resit semua, kita declare lah. Lepas tu macam saya punya team licensee ni, customer boleh bayar kat dia orang, tak payah back in kat saya kan. Lepas tu dia orang bayar je lah royalty tu. Masa tu saya ambil 2.5%. Bila GST diperkenalkan, so benda tu tak boleh. Customer nak bayar, kena bayar dekat company saya. Company saya kena keluar tax invoice. Lepas tu dia orang ni kena submit claim. And then saya punya staff kena checking semua, and then kita release. So kerja jadi banyak, payment jadi lambat kan. Lepas tu kita punya margin pun memang lari lah, semua kan. Lari tu sebab apa? Masa GST saya kena hire pekerja lah untuk jaga account. Memang duit banyak gila. Sebulan 300,000, 400,000 lah. So nak kena check duit masuk kan. So saya kena ada 4 orang pekerja. Alright. Untuk jaga account je. Lepas tu macam GST ni dia ada sistem dia ada software dia, kena bayar setahun 12,000. Kan. Lepas tu bila ada pekerja, sebelum GST saya punya pekerja ni macam partner saya. So saya bayar basic, lepas tu dia orang pun ada kereta dekat dalam company saya. So dia orang ni macam saya bayar upah RM1,000, lepas tu dia orang ada kereta, dia orang pun dapat commission daripada kereta dia orang. Dia orang pun sama juga macam entrepreneur jugalah under saya punya company kan. Tapi bila GST je bila saya start ambil pekerja 4 orang ni yang bahagian account, dia orang ni memang tak ada kereta. So masa itulah KWSP kan, KWSP SOXO apa semua. Saya kena macam tiap-tiap minggu lah, KWSP telefon tanya mana payment sebab saya punya cash flow tu dah lari dah. Alright. So memang tak tenang lah kan. Satu lagi apa yang menyebabkan saya punya cash flow tu koyak kan. Saya punya licensee ni dia macam customer bayar kat dia. Lepas tu dia keluarkan tax invoice. Tapi duit tu tak masuk dekat company saya. So bila duit tu tak masuk dekat company saya, bila saya declare dekat custom, so custom nampak duit tu dah ada sebab apa, dah ada tax invoice. So saya kena bayar macam GST lah, tapi duit tak masuk. So saya punya licensing ni dia buat tax invoice sampai dekat RM500,000. RM500,000 memang banyak gila saya kena bayar GST. Duit tak masuk tapi kena bayar GST kan. Lepas tu dia orang ni pula tak nak back in duit kat company saya sebab apa? Saya jadi lambat. Saya dah lah cash flow dah koyak apa semua, nak bayar kat dia orang apa semua. Memang
And then saya punya lisensi lah start masa tu, start seorang keluar lah kan. Sebab apa dia kata buat apa nak duduk under green matric lagi. Sebab apa, satu dah kerja banyak, payment lambat. Kan, lepas tu dia punya untung pun sikit. Baik dia keluar dia buat sendiri-sendiri kan, tak payah nak bayar GST apa semua. So dekat situlah bermulanya problem lah kan. Tapi saya usaha jugalah, usaha bayar mana yang boleh kan. Alright. And then 2017 saya mula perasan lah macam persaingan apa semua kan. So masa tu saya pun tak ada ilmu masa tu. Macam macam mana aku nak buat ni kan. Pesaing makin ramai. Saya duk ingat persaingan tu disebabkan saya yang create pesaing. Sebab apa, saya duk mengajar orang kereta sewa. So bila dia orang ni pandai, dia orang buat, dia jadi pesaing saya. Alright. So bila banyak sangat orang buat kereta sewa, so masing-masing perang harga lah. So saya pun terikut-ikut perang harga. Lepas tu lama-lama saya fikir, sampai bila aku nak perang harga ni, letih kan. So dekat situ saya perasan lah saya punya kesilapan. Saya sepanjang saya buat kereta sewa, saya tak pernah ambil testimonial customer. So bila saya tak ada bukti, tidak ada testimonial customer, so customer tak kenal kita, kontak kita nak sewa kita bagi harga, customer ni dia akan bandingkan saya dengan company lain lah. So dia akan cari yang murah. So that's why saya terpaksa fight harga kan. Lepas tu lama-lama saya start perbetulkan benda tu. Saya perbetulkan SOP, proses orang sewa kereta, lepas tu proses dia ambil kereta, proses dia deliver kereta, saya perbaiki. Kira macam sampai customer tu puas hati lah. And then kita start ambil feedback customer. Daripada feedback tu, customer rupanya bila saya ambil feedback, customer ni dia memang happy. Sebab apa, nak dapatkan testimonial customer tu, kita kena make sure daripada proses dia booking sampailah dia return kereta tu, dia kena smooth. Barulah dia akan bagi testimonial. So customer ni bila dia happy, dia akan stay dengan kita, dia akan steer. Lepas tu dia balik, dia akan cerita pula dekat kawan-kawan dia, dekat family. Ada customer ni kadang-kadang dia share dalam group lah apa semua. So saya masa tu tiba-tiba lah saya dapat mesej daripada orang yang tak dikenali. Green Matic saya dapat nombor you ni daripada kawan saya ni. Dia pernah sewa kereta dengan you, dia recommend you. So masa tu saya dapat banyak booking. So bila booking tu masuk banyak, so kereta kita tak cukup lah. Kereta tak cukup, and then saya start naikkan harga. Kan? Dulu saya duk perang harga. Lepas tu bila booking tu banyak, and then kereta manjang tak cukup, saya pula kena ambil kereta orang lain. So kita naikkan harga. Alright. So bila company saya naikkan harga, apa yang berlaku masa tu, saya dah jarang dah deal dengan customer yang bermasalah. Ni saya punya proses. Dulu macam customer sewa kan, dia bawa lari kereta, tak bayar, tinggal kereta tepi jalan kan. Tapi bila saya start perbaiki tu, kita start ambil testimonial, kita jaga servis, kita jaga customer kita kan. And then customer ni dia start recommend apa semua, and then saya start dapat customer yang premium. Yang jenis tak kisah pasal harga tapi dia nak quality kan. Alright. So bila saya naikkan harga sewa, so saya dah jarang dah nak deal dengan customer yang bermasalah, nak murah-murah, lepas tu nak yang buat jenayah apa semua, saya jarang. Tu kesan dia lah kan. Alright. And then 2018 masalah saya masa tu, booking banyak, kereta tak cukup. Lepas tu saya nak ambil kereta daripada outsource, dia jadi macam dia tak sama standard quality company saya dengan orang. Ada setengah orang bagus, kadang-kadang ada yang jenis tak bagus kan. So kalau yang bagus tu alhamdulillah, kalau yang tak bagus tu memang saya kena maki lah. Company saya memang kena maki dengan customer kan. So saya pun buat platform Go Green Matic. So saya start recruit supplier lah, independent. Tapi kita bagi training lah, kita buat syarat lah kalau nak jadi supplier kita, dia punya syarat dia macam ni kan. So saya nak quality tu sama kan. So alhamdulillah 2019 saya dapat tarik 7,000 pembekal kereta sewa. 7,000 tu ada yang betul-betul buat kereta sewa, ada yang baru nak mula, ada yang tak ada kereta pun. Tapi tak apa, dia orang nak belajar kan. So masa tu booking masuk 3 minit kita boleh close. Sebab apa? Saya ada banyak supplier. Masa tu bisnes memang tengah nak meroket ni kan. Pak, tiba-tiba tahun 2020 COVID datang kan. Bila COVID datang je,
memang langsung tak ada sale lah, tak ada sale apa semua. Lepas tu company saya pun income tak ada, pekerja pun seorang-seorang berhenti kerja kan. Last memang last kali 2020 saya bayar gaji pekerja semua berhenti lah. Masa tu bila start COVID je saya start buat jual produk lah, jual produk makanan apa semua. Tapi end up saya rugi lah sebab apa, tak ada pengalaman. Alright. And then masuk tahun baru tahun 2021 tu memang saya dalam keadaan teruk, memang jatuh gila-gila kan. Memang tak ada income kan. Lepas tu pekerja semua dah berhenti kan. Duit saving pun dah nak habis. Lepas tu bila saya dah tak boleh nak bayar hutang-hutang apa semua, saya dah start kena saman kan. Lepas tu account bank kena freeze apa semua. So memang saya betul-betul 2021 tu memang saya jatuh terduduk betul lah. Alright. Tapi itulah apa yang berlaku tu ada hikmah dia. Sebenarnya Tuhan nak ganti sesuatu benda yang lebih baik lah kan. So saya tu lepas saya jatuh tu saya masuk satu company lah kan. Saya masuk company jual produk kesihatan lah. Saya masuk, saya buat. Alhamdulillah tahun pertama saya dapat buat sale dalam 3 juta lebih kan. Dapatlah komisen dalam 250,000 je tu. And then tahun ni pun setakat bulan 8, ni bukan nak promote yang bisnes tu tau. Setakat bulan 8 tu saya punya sale 12 juta. Saya punya komisen pun 300,000 lebih kan. Dan saya buat benda ni 3 orang je. Saya, isteri saya dengan adik ipar saya. Adik ipar saya ni admin lah, tolong saya kan. Dulu masa saya buat kereta sewa, paling tinggi saya punya sale 5.9 juta. Pekerja ada 10 orang. Nak bayar tu, bayar ni apa semua. Lala saya nak ambil gaji pun tak boleh. Kan? Tapi bila COVID je, jatuh je, memang saya tak boleh nak buat apa dengan bisnes tu. Saya terpaksa buat bisnes lain. Dan Tuhan gantikan dengan bisnes yang lebih mudah, yang lebih power kan. So dengan SKV, alhamdulillah lah, saya relax je kan. Okay, so masuk tahun 2022, saya dah buat bisnes jual produk kesihatan ni memang dah selesa dah kan. Memang aku tak buat kereta sewa pun dah okey dah kan. Buat apa lagi nak fokus kan. Baik aku fokus jual produk kesihatan. So saya memang malas nak tengok balik lah kereta sewa ni kan. So nak biar je. Saya pun ada kawan saya ni, dia macam kau handle lah kereta sewa ni, kau nak buat kau handle. Aku nak fokus pada SKV. Alright. So bila Malaysia melalui fasa endemik kan. Bila endemik je maknanya pelancong dah boleh start masuk, orang dah start boleh travel kan. So saya nampak booking kereta sewa tu dah start naik balik. Lepas tu saya punya kawan ni yang saya suruh dia handle ni, dia ada start problem lah. Problem dia tak ada supplier. Tak ada supplier kan. Booking banyak masuk ni tapi tak ada orang yang nak supply. And then dia duk tanya apa, ada tak sesiapa yang boleh kan. So kita pun ambil lah yang outsource. Tapi apa yang berlaku, dia duk kena maki dengan customer. Sebab apa? Servis tu tak customer expect dia booking dekat kita dia dapat servis yang bagus. Tapi lalas kereta bawa ke pump lah, kereta tak cuci lah, banyak. So dia duk kena maki dengan customer. Sebab apa? Standard quality tu lah tak sama kan. Lepas tu saya pun macam mana aku nak buat ni kan. And then dalam masa yang sama, masa time COVID tu, masa lockdown tu, tak silap saya lah, saya dapat lebih kurang dalam 2,000 WhatsApp direct kat saya minta tolong nak belajar bisnes kereta sewa. So saya rasa mungkin diorang ni dah tak ada kerja, diberhentikan kerja, ataupun diorang punya income pun dah tak ada apa semua. So diorang ada kereta and then diorang nak sewakan kereta. Dan kereta sewa ni saya rasa dah tak ada orang nak ajar kan. Sebab apa? Kalau you tanya orang yang buat kereta sewa, buat apa ni nak ajar you? Sebab apa? You akan jadi pesaing dia. Baik dia diam-diam je. Kalau you jumpa orang pun, dia akan cakap tak payahlah buat kereta sewa, bahaya apa semua kan. Sebab apa? Dia tak nak you jadi pesaing dia. And then macam saya pula, orang duk mesej apa semua, minta ajar apa semua. Saya cakap, buat apa aku nak ajar kan? Apa faedah kepada company aku kan? So at least kalau saya ajar, company saya pun buat duit, you pun buat duit. Win-win lah kan? So bila saya tengok dengan booking yang masuk banyak, lepas tu saya punya kawan ni duk kena maki dengan customer kan. And then dalam masa yang sama pun orang duk mesej minta nak belajar kereta sewa kan. Saya cakap, okay tak apalah, saya start balik. So saya start pada bulan Julai 2022 kan. So saya pun just posting dekat saya punya Facebook, saya nak buat program GM Hub ni. Alright. So masa tu saya cakap siapa yang nak daftar RM600 and then saya akan bagi training, sistem semua saya bagilah kan. Alright. So alhamdulillah memang ramai yang WhatsApp berminat semua kan. So bulan 7 tu tak silap saya dekat 30 orang daftar. Lepas tu makin ramai orang, bulan 8 daftar lagi. Dan setakat bulan ni lah,
total yang dah join 150 orang. Daripada zero, daripada bulan 7 tak ada, adalah tinggal yang sikit-sikit, tapi dia orang ni pun tak serius. Saya start promote, saya start rekrut, alhamdulillah bulan 7, bulan 8, bulan 9 tak habis lagi. Total saya dapat rekrut dalam 150 orang kan. So bila saya punya team ni ramai, booking masuk banyak, lepas tu kita boleh agihkan. So saya tengok saya punya kawan ni yang handle booking kan, yang dia dapat close lah, dapat close, duit masuk semua, dia dapat commission lah. Lepas tu memang seronok lah, masing-masing start dapat booking semua. Alright. So far okay ke? Alright. Okay, so sebenarnya macam GM Hub ni adalah satu proses untuk Greenmetric bangkit semula lah kan. Kita dah pernah sampai ke zaman kemuncak, and then kita pernah jatuh sampai macam saya pun macam nak tutup dah company ni kan. Tapi bila fikirkan customer, bila fikirkan kawan-kawan yang nak belajar kereta sewa, saya dah ada pengalaman kan. So saya cakap why not lah, aku buat je lah kan. And then kalau macam dulu saya cas tinggi lah kalau nak belajar, tapi macam saya pun dah buat bisnes dengan company kesihatan ni, SKV pun alhamdulillah saya punya income pun okey. So saya cakap tak apalah, mungkin Tuhan ganti saya dengan income lain disebabkan saya bantu orang-orang ni kan. So kalau nak fikirkan bayar 300 setahun dengan saya ambil 1% tu sebenarnya tak ada untung apa kan. Tapi saya anggap benda ni fardu kifayah je kan. So buat saya nak apa yang orang yang join program ni, yang pertama lah, sampai satu tahap dia ada syarikat dia sendirilah, syarikat Sdn Bhd kan. Lepas tu dia ni sampai satu tahap, ini saya target 3 tahun lah, dia join dalam masa 3 tahun, insyaAllah lah dia ada 40 biji kereta. 40 biji kereta kan. So mula-mula tak apa, you masuk, you ada kereta, tak ada kereta, tak ada masalah. Tapi dalam masa 3 tahun, saya target you akan dapat handle 40 biji kereta. Tak kisahlah, kereta sendiri ke, kereta pajak, tak ada masalah. Macam saya pun ada team, dia sampai sekarang tak ada kereta, tapi dia ada 16 biji kereta yang orang bagi kat dia. Kan? So dia sewa lah, dia makan commission. Dia nak beli kereta tak boleh, sebab apa? Nama dah kena blacklist. Alright. And then apa yang saya nak you dapat adalah, you kalau nak buat ni jangan buat alang-alang kan. So saya nak team saya ni yang join ni, dia boleh jana pendapatan lah 60,000 ke 80,000 sebulan. Sekarang ni saya punya team rekod paling tinggi 50,000 sebulan. 18 biji kereta, RM50,000 sebulan dia punya sale. Alright. And then keuntungan lah minimum 15%. Kereta sewa ni kalau you pandai manage apa semua tu, dia boleh pergi 30%, 40%. Kan? Tapi saya target lah you, kalau lah you punya sale tu 60,000 kali dengan 15%. Kali 15%. So saya nak you setiap bulan net profit you tu tak kurang daripada 9,000. Ada tak sesiapa yang nak income macam tu? Sebulan you punya net profit 10,000 kan, 15,000, ada tak? Kan? Tapi benda ni dia bukannya you masuk hari ni terus meletup-letup kan. You kena buat kena sama. Nampak tak macam saya? Saya buat kereta sewa tu, lepas 2 tahun barulah saya nampak dia punya kesan tu. Kan? Customer dah ada, dan customer ni dah start recommend kan. So saya 2006 saya start, 2010 saya dah ada 70 biji kereta. 4 tahun je. 4 tahun je kan. Yang ni masa tu saya buat, saya tak ada ilmu, tak ada mentor, tak ada orang guide. Memang langgar semua kan. Tapi sekarang ni siapa yang join ni, ada saya boleh guide. So you tak payahlah nak langgar dinding semua, tak payahlah nak buat silap. Alright, alhamdulillah jika dapat 9K pun. So ini benda yang saya nak you dapat. Kan, bukannya masuk bayar saya RM300. So you masuk, you buat, you belajar, you promote. Saya nak sebulan you boleh 60,000 ke 80,000. Alright. And then dalam masa yang sama juga, dia bukannya you kaya seorang-seorang. Kalau boleh, you boleh sediakan 2 ke 3 peluang kerja lah kan. So kalau tak kisahlah ada adik-beradik ke, dekat kampung tu ada orang susah apa semua, you boleh ambil dia kerja. Kereta sewa ni dia tak payahlah nak canggih sangat pun kan. Belajar tak tinggi pun boleh. Saya ada team saya, dia gajikan pekerja, abang dia tu OKU. Dia macam dia bukannya apalah, dia macam kurang pandai lah kan, belajar tak pandai. Tapi dia boleh lah bawa kereta, cuci kereta apa semua. So dia boleh. So you kalau ada family ke siapa-siapa kan
yang belajar tak pandai apa semua, tapi nak handle kereta tak ada masalah, cuci kereta, hantar kereta apa semua. Sebab benda ni tak perlukan benda yang canggih kan. So kalau boleh lah, saya nak you boleh bantu sediakan 2 ke 3 peluang kerja lah kan. Alright. And then kereta sewa ni dia punya kelebihan cash flow tu laju. Cash flow tu laju, duit masuk apa semua. So benda ni kalau you pandai manage, you boleh beli hartanah lah, you boleh beli rumah kan. Macam saya pun, saya beli rumah berapa biji lah. 3, 4. Saya pernah beli 5 biji rumah. 5 biji rumah, lepas tu saya beli 2 biji shop lot. And then dia punya total nilai tu lebih pada 2 juta lah kan. So ini yang saya nak dapat. Ini yang saya nak dapat kan. Ini yang saya nak you dapat. Ada tak kat sini yang nak buat kereta sewa, ada cash flow, manage betul-betul, boleh beli rumah, tak kisahlah sebiji ke 2 biji apa semua, bernilai 1 juta. Kan? Ada komen ni dekat ni. Alamak, dekat Facebook saya tak sempat baca lah. Sekejap, nanti saya baca lah. Kan? Ada tak sesiapa yang nak kan? Buat kereta sewa, ada income kan, 60,000, 80,000, and then boleh beli rumah kan. Macam saya pun alhamdulillah lah, tapi tak ada orang ajar. Macam ni saya boleh ajar you. Alright. Ya tu lah, dream come true. Amin. InsyaAllah boleh. Benda ni boleh. Kacang je benda ni kan. Tapi kena usaha lah. Kena usaha. Alright. And then saya nak, macam saya dulu silap. Dapat duit lah. Enjoy. Belanja. Pasal. So saya nak, you dapat duit ni, you manage betul-betul, you boleh simpan mah. At least you ada sekilo mah. Kan? Beli mah, simpan. So, you buat berniaga 3 tahun, 4 tahun, at least you ada sekilo. So kalau you nak beli rumah ke, nak beli kereta, macam saya punya team, kan, dia beli kereta cash sekarang ni. Dia beli kereta cash. Macam mana? Sebab apa? Along the way dia buat kereta sewa tu, dia dapat duit, dia simpan mah. And then dia nak apply loan, dah tak boleh. Sebab apa? Dah nama dah penuh dah. Bank memang reject. Tapi dia ada mah. Apa yang dia buat adalah, dia ambil mah dia tu, dia pergi pajak, dia dapat cash, dia bayar dekat kedai kereta baru ni, bayar. Dia macam booking lah, bayar booking. Macam contohnya dia nak beli kereta harga 40,000 kan, 40,000. So dia bayar 15,000. Dia bayar 15,000, kereta tak dapat lagi. Dia sewa kan, lepas tu dapat duit, dia bayar lagi. Dia bayar lagi. Bayar sampailah settle ni kan. And then duit kereta sewa tu dia settlekan mah, Dia dapat balik mah, dia pajak lagi, dia dapat cash, lepas tu dia beli lagi kereta. And then along the way tu dia ada banyak kereta yang tak ada hutang. Kan? And then kereta dia tu, sebiji kereta tu boleh sewa dalam 2,000 ke 2,500. You bayangkan kalau dia ada kalau macam dia ada 18 biji kan. 18 biji 50,000 bahagi dengan 18 biji. Sebiji kereta dia punya purata lah, dia punya sale 2,700. Katakanlah dia ada 5 biji kereta yang tidak ada hutang. 2,700 kali dengan 5. 13,000 net. So duit ni lah yang dia duk beli mah, and then dia settlekan hutang mah kan. So saya punya team ni kerja dia 3 bulan sekali dia akan beli kereta cash. Alright. And then siapa tak nak kan? Semua orang nak kan. Alright. Benda ni bukannya cakap kosong, memang proven, memang dah ada orang buat. Alright. And then saya nak you konsisten berzakat, bersedekah dan membantulah. Sebab apa? Saya sebenarnya salah satu sebab kenapa saya mengajar ni, dia ada sejarah dia kan. Sebelum 2014, nak dengar cerita tak ni? Nak dengar cerita macam mana saya boleh, macam yalah, kenapa nak mengajar orang kereta sewa? Baik saya jadi kaya seorang-seorang kan. Tapi ada peristiwa yang menyebabkan saya rasa tak selesa kalau saya tak mengajar. Alright. So benda ni berlaku pada tahun 2014. Sebelum 2014 memang saya ada banyak orang mesej saya, email saya apa semua kan. Sebab apa? Saya dah jadi jutawan pada tahun 2012 dan saya berhenti kerja 2011. So banyaklah kawan-kawan saya mesej tanya macam mana nak buat kereta sewa, bla-bla, nak tanya, nak belajar apa semua. So ada orang mesej saya kan, dia ada masalah kewangan, ada masalah rumah tangga kan, minta tolong nak belajar apa semua kan. So masa tu kalau orang mesej saya nak belajar apa semua, memang saya tak layan. Memang saya takkan ajar.
aku pun sibuk dengan bisnes aku kan. Buat apa aku nak layan korang, sebab apa nak mengajar orang ni bukan senang. And then pernah ada orang email saya, dia ni macam perempuan kot, dia perempuan, dia macam ada masalah rumah tangga, memang dia stres gila. Dia sampai email saya, dia kata dia nak bunuh diri. Sebab apa? Dia stres. Dia minta tolong saya lah, hajar dia semua. Saya memang tak layan pun email dia tu. Memang saya peduli, memang saya tak peduli. Alright, sebab apa? Saya sibuk dengan saya punya bisnes kan. And then sampailah tahun 2014, saya pergi belajar. And then saya tersedar lah kan. So macam, aku ni buat kereta sewa daripada tahun 2006. Saya punya perjalanan tu tak adalah susah mana kan. 2006 start 2 biji kereta, lepas tu 6 tahun dah jutawan. Adalah kereta hilang apa semua, tapi along the way tu memang smooth je kan. So dekat situ sebenarnya macam saya ni dipilih. Okey, macam aku dah pilih kau ni daripada hidup susah, hutang keliling pinggang kan, tak ada apa-apa. And then aku tunjuk jalan kau buat kereta sewa dan aku bantu kau, bisnes kau grow. And then sekarang ni kau dah berjaya, orang minta tolong kau buat je, kau buat tak tahu je kan. So dekat situ, aku ni macam Allah dah bagi saya punya rezeki apa semua, tapi saya macam kufu nikmat. Tak nak bantu orang. Sebab apa? Dekat luar sana ramai lagi orang yang susah, yang struggle kan, yang hutang keliling pinggang, yang tak cukup duit kan, yang hilang kerja kan. So saya dah lalu benda tu dan Allah tunjuk jalan macam mana saya nak keluar, dan sebenarnya saya boleh tolong je orang-orang macam ni. Cuma saya je malas nak layan. So dekat situ daripada tahun 2014 bila saya tersedar benda tu, saya cakap ya Allah, sebenarnya aku boleh bantu dia orang ni, tapi aku saja je tak nak kan. So dekat situ saya cakap, InsyaAllah lah aku cuba jadi seorang hamba yang baik. Kalau ada orang minta tolong, insyaAllah aku cubalah. Walaupun saya kena kecam semua, tapi tak apalah, saya buat je. Saya buat je kan. And then saya pun sampai hampir melingkup semua, tapi tak apa, buat. Sebab apa niat saya nak you berjaya. Bila you berjaya, you boleh bantu orang lain lagi. Saya nak macam, saya ada team, satu Malaysia, dan bila ada orang susah, ada fakir miskin ke, mesej saya apa semua kan, Tuan Wahid, saya dah beberapa hari tak makan. So saya pun nak tolong dia, saya pun jauh kan. So saya pun kalau ada saya punya team ni, kau tengok budak ni, tengok orang ni, betul ke dia tak makan kan. So tengok dia, kalau kita boleh bantu, kita bantu kan. And then kadang-kadang orang ni, dia masalah dia bukannya besar mana pun, tapi tidak ada support, tidak ada orang guide dia blur. Macam saya pernah ada seorang ni, dia mesej saya, dia kata, memang tertekan hidup dia apa semua kan. So saya pun hantarlah tim saya pun tanya, rupanya dia ni ada kereta, lepas tu dia ni macam dah tak ada kerja, dia tak boleh nak bayar kereta tu, and then dia stres lah kan? Macam nak bunuh diri apa semua. So apa yang tim saya ni ambil kereta dia ni, sewakan kan, so dia dah tak ada hutang dah lah. So kau kerja lah kan, cari sekarang ni. Sebelum tu macam dia ni ada kereta, nak tanggung family lagi apa semua kan. So sekarang ni tim saya ambil kereta tu, dia dah tak payah fikir dah pasal kereta. And then kereta tu buat duit, and then kita bagi sikit duit kat dia. So dia boleh fikir untuk betulkan dia punya ni. So benda ni yang saya nak. Benda ni. You nak tak join saya punya team? Supaya you berjaya dan you janganlah kaya seorang-seorang. You boleh bantu orang lain lagi. Mungkin ada orang susah dekat tempat you kan. You boleh bagi sedekah, boleh tolong dia kan. Kalau dia ada kereta, ambil kereta dia, tolong dia kan, kurangkan beban dia kan. Bagi dia tambah pendapatan kan. Itu yang saya nak sebenarnya. Sebab apa, dulu saya banyak gila orang mesej saya, ada masalah ni apa semua, tapi saya tak mampu buat seorang-seorang. So that's why saya membina tentera-tentera supaya you all ni boleh sama-sama bantu. Macam kadang-kadang kita pun ada orang susah apa semua, so kita kutip derma apa semua, kita bantu dia hari kan. Alright. So kita ni berniaga ni bukannya setakat buat duit je. Kita berniaga, at least kita boleh give back to community. Alright. Panjang lah. Pukul apa dah sekarang ni? Okay, sekejap saya baca soalan. Ada soalan. Salam tuan, dengan JPJ ada isu tak kalau banyak sangat nama kita dalam sistem diorang? Saya rasa tak ada masalah kan. Alright. Tuan, sehari demand kereta sewa di Malaysia berapa? Oi, mana aku tahu demand kereta sewa kat Malaysia kan? Saya tak tahu. Alright. Okay, kenapa perlu sertai projek GM Hub? Okay, GM ni dah ada pengalaman lah 2006.
So macam saya cakap tadi, kereta sewa ni tak ada orang nak ajar kan, tak ada orang nak ajar. So macam saya pun ada pengalaman dan saya mengajar orang tu disebabkan tahun 2014 tu saya tersedar. Tuhan dah bagi saya nikmat apa semua, dah bagi rezeki. Saya ada kepakaran, saya ada knowledge, tapi kalau saya tidak boleh memberi manfaat kepada ramai orang, tidak gunalah hidup ni kan. So kita ni, saya pernah dengar lah, sebaik-baik manusia adalah manusia yang boleh memberi manfaat kepada ramai orang kan. So saya cubalah bagi manfaat. Saya dah ada pengalaman, saya dah ada ilmu, saya tahulah kan. Tapi tak adalah saya nak kata saya pakar. Ada lagi orang yang pakar, tapi saya gunakan apa yang saya ada ni untuk bantu. And then sekarang ni saya punya team yang GM Hub yang baru join Malaysia kan. Ya Allah, terima kasih Tuan Wahi kan. Ni first time dia buat kereta sewa, dia dah dapat income. And then ada lah team saya kerja kilang apa semua. Sekarang ni dia punya income pun 12,000, ada yang 16,000 semua. So kereta sewa ni dia kadang-kadang tak adalah untung banyak mana, tapi macam rakyat Malaysia ni salah satu dia punya komitmen paling tinggi adalah kereta. So bila you buat kereta sewa, antara kelebihan dia adalah kalau you pandai manage benda ni, silap-silap you pakai kereta free je. Kan? You pakai kereta free. Sebab apa? Kalau you gaji 3,000, you kerja apa semua kan. So 40%, 50% duit you tu habis dekat kereta je. Tapi bila you buat kereta sewa, you buat sewa dapat income semua. Sebab kereta sewa ni kalau you boleh sewa 5 hari sebulan, dah settle dah installment tu. Kan? Ada 25 hari lagi yang you boleh pakai kereta tu. Sebulan you sewa 5 hari, dah settle dah installment tu. Alright. So paling tidak pun, let's say lah gaji you 3,000 kan. And then tiap-tiap bulan you spend berapa? 500, 600 ringgit untuk installment kereta. Alright. So you sewa kereta tu 5 hari, dah settle dah untuk installment bulan tu. So kalau you gaji 3,000, seketul 3,000 tu you boleh belanja. Tapi sekarang ni bila you ada kereta dan you tidak ada income lain, so gaji 3,000 tolak 600, belum lagi minyak apa semua kan. So lalas jadi macam saya lah, terciduk kan, bayar tu bayar ni, lalas tak cukup duit. Siapa kat sini yang ada macam tu? Kerja dah bagus kan, gaji macam besar kan, tapi lepas bayar tu bayar ni, lalas tak ada apa kan. Memang tak tidur malam. Ada tak sesiapa yang macam tu? Macam saya dulu kan, masa tu tak boleh tidur malam kan, tak boleh tidur malam. Tu fikir kan, dah tolak gaji, tolak sana, tolak sini, lala tinggal 100 dalam akaun bank kan. Gaji nak tunggu lagi 2 minggu. Memang sengsara lah. Alright, ada tanya, Tuan, untuk join perlu ada kereta baru ke? Andai kata tiada kereta baru, kereta second hand berusia berapa tahun untuk paling kurang untuk buat sewa? Okay, nak join ni sebenarnya kereta tu tak penting. Kereta tu tak ada pun tak apa. Alright, sebab apa? Yang paling penting adalah marketing. Yang paling penting adalah you pandai cari customer. Kalau you ada customer, you tak ada kereta, you sewakan kereta orang lain lagi. Kereta orang lain dulu. So macam kita pun dah ada 150 orang, you dapat booking, you tanya dalam group, ada siapa-siapa yang boleh sambut, customer bayar, you ambil commission 10%, and then balance tu owner ambil. And then bila booking tu dah konsisten, you pun dah confident, barulah you beli kereta. Kereta baru pun boleh, kereta second hand pun boleh. Faham tak? InsyaAllah. Setuju Tuan, samalah kan. So menjawab tak soalan MSA Kamal? So tak ada, macam banyak orang tanya lah, perlu ada kereta ke? Tak perlu, kereta tu tak penting. Saya ada team, dia join saya 2018, masa dia join tu dia kereta pun tak ada. Sebab apa? Dia nak beli kereta tak boleh, sebab nama dia dah blacklist. Even sampai sekarang pun dia still tak boleh beli kereta sebab apa? Blacklist. Dulu dia banyak masuk skim cepat kaya lah, masuk mengepek-epek apa semua, sampai nama dia kena blacklist, buat loan sana, buat loan sini kan. Bank pun dah blacklist dia. Tapi dia join nak buat. So apa yang saya buat lah, okay, sekarang ni kau buat marketing. Marketing tu kau sembang lah macam kau ni dah 10 tahun berniaga kan. Berniaga kereta sewa. Buat marketing lah. Masa tu kita punya syarat kena buat live. Saya suruh dia buat live. Live dekat Facebook setiap hari, 30 hari non-stop. Kau ceritalah macam kau 10 tahun dah buat kereta sewa. Dia pun buatlah. Dia cuci kereta, hantar kereta. Kalau tak ada kereta, dalam kereta pun, tengah bawa kereta pun dia cerita. Nama saya Syed. Saya adalah manager Greenmatic dekat sini. Okay. So di situ lah. So padahal dia tak ada kereta pun. Lama-lama dia start dapat customer. And then bila dia dapat customer tu, dia ambil kereta orang dulu. Kan, ambil kereta orang, disewakan, dapat duit,
makan commission tu. And then dia gunakan and then dia pandai cakap lepas customer sewa kereta, dia minta video testimonial. So how my service? Your service very good semua. Dia rakam benda tu, dia post dekat dia punya media sosial. So lama-lama orang tengok, dia ni memang power lah kereta sewa kan. So apa yang berlaku? Kawan-kawan dia, family dia, lepas tu yang company car rental contact dia, serah kereta kat dia. Minta dia uruskan. Sekarang ni dia ada 16 biji kereta. Bukan kereta dia, orang bagi kereta. Dia tolong uruskan je. Kan? Saya berminat tapi masa limited untuk buat kereta sewa sebab kerja hakiki sekarang pun banyak. Macam mana tu? Boleh advice tak? Alright, Zam kerja apa? Nadia, saya buat juga jadi ejen insurans. Boleh ke saya? Boleh, tak ada masalah. Saya punya team majority masih lagi kerja makan gaji kan. Sebab apa kereta sewa ni? Saya ada team lah yang dulu dia kerja kan, dia kerja. Siang dia kerja. Apa yang dia buat, dia manage masa. Okay. So kalau customer tu nak sewa waktu pagi, so you hantarlah kereta malam. Maknanya sehari sebelum tu you hantar lah. Kan? Kalau you kerja siang, kan, customer nak sewa kereta esok pagi. So malam tu you dah hantar lah. Kan? Lepas tu kalau customer tu nak sewa petang, you cakap kereta ni available waktu malam. Lepas balik kerja you hantarlah kereta. So you atur masa you. And then kalau macam time cuti tak ada isu kan. Sabtu Ahad you boleh deliver. And then kalau macam you tak ada masa sangat, that's why pentingnya kita punya network ni. You boleh lah minta kawan-kawan semua, aku tak ada masa lah, boleh tak tolong hantar kereta ni. Bagilah duit kopi sikit kat dia orang kan. So kita ni berjemaah. Tak ada masalah. Alright, saya ada bisnes lain juga. Okay. So benda ni you kena pandai atur masa je. Kan? Pandai atur masa je. Alright. Redmi, customer kebanyakan orang kita ke? Okay. Macam company saya ni sebenarnya kita punya target market adalah tourist with family, pelancong dengan family. Ini kita punya number one customer. Tak kisahlah dia ni pelancong daripada Malaysia ke luar negara, itu adalah priority kita. Sebab apa? Ini pada saya adalah grade A punya customer. Ini customer dari syurga. Pelancong bersama keluarga. Sebab apa? Dia orang ni bila datang je, dia orang ni satu, dia orang ada duit. Lepas tu dia orang ni bawa kereta memang cermat. Sebab apa? Dia datang bawa family kan. Macam saya pun pergi travel bawa family saya sewa kereta. Saya bawa kereta memang steady lah, ada anak-anak. Kan? Lepas tu corporate, syarikat corporate. Ini antara kita punya customer dari syurga. Tak kisahlah company daripada luar negara ke dalam negara, kita layan. And then government lah. Okay, yang lain-lain tu kita cuba elak customer-customer yang nak booking last minute, lepas tu yang kurang hajar, lepas tu yang nak murah-murah kan. So kita fokus kepada customer yang berkualiti lah. Alright, kita ada proses lah untuk filter kan. Alright, ada soalan lagi? Tak apa, kalau you ada soalan tanya je, saya cuba jawab. Kalau kita tak ada kereta tapi kawan kita ada kereta, adakah kita yang kena ambil kereta hantar ke customer atau kawan kita yang hantar? Alright. Kalau kawan you ni tak ada pengalaman, so tak boleh lah dia hantar. Sebab apa? Dia tak tahu apa-apa kan. Alright. You pula kalau you join, you dah tahu dia punya SOP, sama ada you ambil kereta tu, you tolong settlekan. Tapi macam dalam kes kita ni, kes JM Hub ni, kita ada 150 orang. Ada yang dah ada pengalaman. So kalau you dapat booking, you tak ada kereta, you forward kat dia orang ni, and then dia orang ni akan settlekan semua. Dia akan hantar, deliver kereta, dia settle. You makan commission je. Commission 10%. Alright, faham? Menjawab tak soalan Nadia tu? Okay, yang MSA Kamal tu menjawab tak? Alright. Okay, faham. Okay, ni biasa soalan orang tanya saya. Saya tak ada kereta. Boleh ke buat bisnes kereta sewa kan? So saya pun nak jadi usahawan kereta ni, kita kena cerdik lah. Tak ada kereta, sewakan kereta orang dulu kan. So you kena pandai bekerjasama, you kena pandai networking. Jangan kita nak jadi hero seorang-seorang kan. Kita nak buat kereta sewa, kita lah nak beli kereta semua, tak. Bila you buat bisnes ni, you kena pandai bekerjasama. So you tengoklah dekat you punya Facebook kan, you tengok dekat Google lah, you search car rental dekat you punya location. So kalau jumpa,
You ambil nombor telefon dia, ajak minum teh tarik. Boleh tak saya nak belanja minum teh tarik, sembang-sembang kan. So networking, bina repo. Tanya dia orang apa semua. Saya pun buat kereta sewa juga. Kalau saya ada customer, saya sewa kereta you boleh tak? Biasanya orang yang buat kereta sewa dia okey je. So you cari dia orang ni, contact dia orang, WhatsApp dia orang, ajak minum teh tarik. Kan? So bila you jumpa tu, cakaplah saya pun buat kereta sewa, dan saya pun ada customer apa semua, and then kalau saya tak cukup kereta, saya ambil kereta you boleh tak? Memang majority dia orang akan okey. And then kalau you sebut Greenmatic, memang dia orang lagi okey lah. Kan? Sebab apa? Greenmatic ni saya memang train saya punya team. Customer kita ni memang majority lah customer yang bagus. Kita customer yang problem ni kita tak di sangat lah. Alright. Okay. Tuan, kalau join GM Hub ni, semua dokumen customer dalam sistem ya. Maksudnya masa deliver kereta, customer tak perlu sign apa-apa. Kena sign. So kita ada dua lah. Satu, yang digital punya tu, you pergi belenggang je bawa handphone, masuk sistem, dia customer sign dekat handphone je. Tu satu. Tapi ada juga yang tak reti pun semua. Yang tu you kena print out lah, tulis manual and then pegang manual lah. So terpulang. You nak pakai yang digital ataupun yang manual, yang soft copy, yang hard copy tu. Kita layan je dulu. Sebab apa? Macam booking kereta sewa ni, dia ada dua, satu online, satu offline. Kalau online tu kita boleh pakailah yang digital, tapi ada juga yang offline. Offline ni macam contohnya macam customer dia ni dia tak booking online, dia hantar through email. Tapi dia punya booking tu dia kena customize. Saya nak sewa kereta kat sini, saya nak barang macam ni, return kat sini. So benda ni kena customize, yang tu manual. So kita boleh pakai borang sewa, kita print out, sign lah, kan. Faham tak? Menjawab tak soalan Hadi? Alright. Tuan, menjawab. So next. Okay, syarat GM Hub adalah sekarang ni yuran pendaftaran 300 untuk tahun pertama. Dulu sebelum ni 600, tapi saya keluarkan macam baju, lanyard, topi tu saya keluarkan. Kalau you nak, you kena order asing lah, itu kena bayar RM300. Tapi yang ni daftar 300 je. And then saya bagi group support 1 tahun, saya bagi training, and then bahan-bahan marketing pun semua kita bagi. Bahan marketing tu sebenarnya tak ada apa sangat pun. Kita ada poster, kita ada video testimonial customer kan. Tak silap saya total kita ada lebih kurang dalam 500 poster dengan video. Video ada dalam 200. So kerja you just download, you post je dekat you punya media sosial. You post semua kan. And then kita macam soft selling lah. Kita cakap terima kasih guna kita punya servis. So kalau nak sewa kereta, you letak link WhatsApp you. And then kita post tu bukannya post kosong, kita post untuk dapatkan database customer, dan kita post untuk cari kereta pajak. So hari-hari you download video ataupun poster, you post je dekat you punya media sosial. Tak kisahlah media sosial personal ke ataupun you buat media sosial baru, post je. Alright. And then setiap tahun lah, kalau you nak continue, bayar je 300. And then setiap tempahan kereta sewa lah. Okay, dia kalau macam booking tu daripada company saya, direct, customer direct kepada HQ, memang tidak melalui siapa-siapa. Yang ni kita ambil 20%. So 80% owner. Dan benda ni dia tidak ada orang tengah. Customer booking dekat HQ, kita akan bagi direct pada owner kereta. Dia tak ada you nak makan lagi, apa semua tak ada. Kan? So direct pada owner. So kita tak nak berlapis-lapis. Kita nak owner ni dapat duit banyak. Alright. Lepas tu kalau setiap tempahan terus pada GM Hub, macam you pun, sebenarnya bila you daftar, you akan ada link khas you. Macam kita ada website gogreenmatic.com/bla-bla, dekat belakang tu dia ada link unik you. So kalau customer booking melalui link you tu, booking tu akan pergi kat email you, so you yang approve atau decline. Kan? And then booking tu you boleh forward dekat team lain. Okay? So contoh you ada link kan. Customer first WhatsApp you dulu, lepas tu borak-borak apa semua, and then dia nak booking. So you bagi link tu, dia booking tu akan pergi dekat email you. So kalau you ada kereta, you approve lah, customer bayar, you sewakan kereta tu dekat customer. So yang ni company saya Greenmatic ambil 1% saja. 99% you punya. Kalau customer bayar RM100, RM99 you punya, RM1 je saya ambil. Alright.
Okay, kalau macam customer tu booking, you tak ada kereta. Tak ada kereta. Ini you tanya pula team lain. You ada kereta tak yang customer ni nak? So kalau ada orang nak yang ada kereta boleh sambut, so you approve booking ni, customer bayar, you forward dekat dia ni. You dapat 10% commission. Alright? So yang owner ni dia akan dapat 89% sebab apa? Saya akan ambil 1%. 10% you punya, 1% saya punya, 89% owner punya. Kan? Kalau macam customer tu bayar RM100, you dapat RM10, saya dapat RM1, RM89 owner kereta dapat. Dan the best part adalah bila you masuk ni, seolah-olah you ada cawangan seluruh Malaysia. Sebab apa? You booking tu, you boleh terima booking seluruh Malaysia. Kalau you duduk, contohnya you duduk dekat Selangor kan, you duduk kat Selangor, you boleh ambil booking kalau ada customer nak pergi KK, you boleh ambil booking kalau customer nak pergi Langkawi. So itu kelebihan kita. Saya rasa platform ni tadi, dan Greenmatic the only platform yang ada sistem ni. Kan? You share link tu, walaupun you duduk dekat Johor ke, you boleh ambil booking satu Malaysia. So kalau you dapat booking dekat lokasi lain, you tanya dalam group. Sebab apa customer boleh booking, dia tak boleh bayar. Dia booking, dia tak boleh bayar. So you dapat detail tu, you tanya dalam group, ada tak sesiapa yang ada kereta? So kalau ada orang boleh sambut, you approve booking ni, customer bayar, you forward je booking tu. Dia panggil pass job. Alright, jangan saya baca komen. Tuan, macam mana nak tahu area yang saya nak buka tu dah ada ejen yang lain? Kalau dah ada, boleh ke saya nak buat juga? Okay, macam dia tak ada masalah lah kalau dah ada ejen, dah ada orang join, tak ada masalah. Sebab apa, saya punya business model ni dia lebih kurang macam business takaful, business insurance. Kan, company takaful macam saya pun sebenarnya saya pun ejen takaful juga. So saya belajar dia punya business model. So saya under AIA kan. So AIA ni dia ada ejen dia. Ejen dia. Lepas tu macam ejen ni pun dia bersaing juga sesama ejen. Lepas tu dia orang ni pun bersaing dengan ejen company lain. So macam company saya pun sama juga. Kan? So macam company saya, so kita ada ejen. Kita panggil GM Hub. So tak kisahlah kalau dalam tempat tu dah ada orang pun, you boleh join. Sebab apa? Siapa yang rajin, dia dapatlah. Kalau you masuk, lepas tu you tak datang training, you tak nak buat marketing, you tak nak buat apa-apa, you tunggu je. Memang tak dapat apa-apa. So macam ejen takaful, dia masuk training, dia belajar, dia promote kan, dia jumpa orang kan. So ejen ni of course lah dia akan dapat hasil. Tapi ada juga ejen yang masuk training tak masuk kan, tak nak buat marketing, tak nak buat apa semua, memang tak dapat apa-apa. So dia punya konsep, you masuk, you buat, you dapat. You masuk, you tak buat, you tak dapat. Faham tak? So tak ada masalah. Cuma sekarang ni dekat Selangor ramai. Total ada lebih kurang dalam 150 orang. 63 orang daripada Selangor. Memang ramai gila kan. Saya pun tak boleh nak halang. So saya macam yang iPhone ni, you lokasi kat mana? Kalau you lokasi selain daripada Selangor, saya sangat alu-alukan. Tapi kalau Selangor, saya tak halang nak masuk boleh. Kan? Tapi kalau lokasi lain memang saya nak sangat. Lagi ramai, lagi seronok lah. Alright. Menjawab tak soalan iPhone tu? Siapa nama iPhone ni? Alright, next adalah kereta pajak. Saya dah habis ke ni? Alright, okay ni. Peserta perlu beri servis kereta sewa terbaiklah untuk jaga nama baik GM. Itulah dia punya syarat dia. Okay. Kereta pajak. Yang ni macam saya pun kadang-kadang ada jugalah orang email saya, dia ada kereta nak pajak kan. So saya, company saya tak ambil kereta pajak. Cuma kalau saya dapat information tentang kereta pajak, saya akan tanya dalam grup siapa-siapa yang berminat. Saya serah ke dia, kau deal lah direct dengan owner kan. Cuma saya bagi priority lah kepada orang yang bayar 1%. Sebab apa, ada juga yang masuk tapi tak bayar. So yang tu kalau orang ada kereta pajak, saya tengoklah kalau dia, macam saya ada beberapa orang team lah kan. Dia setiap bulan dia declare berapa sale dia, and then dia bayar royalty 1% kan. So yang ni memang saya bagi priority lah. Kalau ada orang nak pajak, saya bagilah. Tapi kalau yang tak declare sale, tak bayar royalty apa semua, yang ni kalau diminta kereta pajak, saya letak nombor 2 lah kan. Faham tak? Alright. Okay, tempahan terus dari GM tidak perlu bayar royalty 1%. Maknanya kalau macam booking daripada GM, kita dah ambil 20% tu tak payah bayar royalty. So yang
royalty ni booking direct kat you je. Tak kisahlah online ke offline, yang tu kita ambil 1% saja. Alright. Okay, yang ni dia a bit complex kan. So yang ni dia punya flow lah kan. Ya, saya ke tepi sikit sebab menghalang. Ke sini. Alright. So saya ke tepi sikit. Ni dia punya proses. Ini kalau tempahan dari GM, maknanya daripada HQ lah kan. Alright. Oh, Khairul nama. So first dia punya flow dia daripada sinilah bertanya. Customer bila dia nak sewa kereta dia akan inquiry lah. Inquiry ni sama ada dia terus booking ataupun kadang-kadang dia WhatsApp kita kan. Okay, so bila kita dapat detail, kita akan tanya sebab apa Greenmatic kita tak ada kereta. HQ tak ada kereta. Kita tak own apa-apa kereta dah. Saya dah jual dah semua kereta. So bila kita dapat inquiry, kita dapat detail, kita akan tanya dekat GM Hub. Dia orang ni ada kereta tak? So kalau ada kereta, customer bayar 100% and then owner kereta akan dapat 80%. Ni dia punya flow kan. Tapi kalau macam pump tak ada kereta, semua dah tanya tak ada kereta. Alright. So kita terpaksa tanyalah GMIS. GMIS ni adalah Greenmatic Independent Supplier. Yang ni yang tak join kita lah, tapi dia buat kereta sewa. Dia nak sendiri-sendiri. So kita tanyalah supplier kita ada tak? So kalau dia ada kereta, kan. So kita approve booking, customer bayar. Owner ni GMIS lah, dia akan dapat 80% lah. And then owner ni dia akan hantar kereta, dah ambil dan dah settle, habis lah. Tapi kalau tak ada kereta, and then kita just inform dekat customer tak ada kereta, habis lah. Ni dia punya flow. Ini kalau booking daripada HQ kan. Alright. So ini kalau booking kepada you, kepada GM Hub kan. So first kali customer bertanya, lepas tu kalau ada kereta, customer boleh bayar dekat you, dekat GM Hub, bayar 100%. So you ambil 99% and then Greenmatic ambil 1%. Yang ni pun you boleh bayar sebulan sekali, tak payah. Nak setiap kali dapat you nak bayar. Sebulan sekali pun tak ada masalah. Benda ni sebenarnya tak penting pun pada saya. Cuma saya nak tengok you betul-betul ke jujur. So siapa yang jujur memang saya akan bantu. Macam saya ada team lah, macam seorang ni dia memang tiap-tiap bulan dia bayar apa semua. So kalau ada kereta pajak memang saya akan bagi kat dia. So dia join saya bulan April 2022 dengan 2 biji kereta. Sekarang ni dia ada 7 biji kereta. Sebab apa dia dapat kereta pajak. And then dia punya save dalam 16,000 lah. Dia punya profit dekat dalam 4,000 sebulan. Dia masih lagi kerja gilang. Alright. Okay, kalau tak ada kereta and then kita kalau tak ada kereta lah kan, you tak ada kereta, you tanyalah dekat GM Hub lain. GM Hub X ni saya tanya. So kalau ada kereta, bayar dekat GM Hub X ni, and then you minta lah 10% commission, and then saya Greenmatic ambil 1% je. Tapi kalau tak ada kereta, GM Hub pun tak ada kereta, you tanya jugalah dekat GMIS, yang independent supplier ni, kita ada group Telegram. Kalau ada kereta, so you minta commission minimal 10% lah kan. Kalau tak ada kereta, just inform customer tak ada kereta. So yang kalau you ambil kereta also ni saya tak ambil apa-apa lah. Kan? Ini you direct dengan independent supplier. Saya tak ambil apa-apa lah. Alright. Faham tak dia punya flow? Kan? Alright. Tanggungjawab GM Hub. Kena sama-sama buat pemasaran kan. So jangan you join, you harapkan sebab apa saya tak adalah janji kita nak bagi booking semua kan. So you masuk, kita bagi bahan marketing, kerja you post je. Kalau dulu tim saya dia kena buat live. Sekarang ni tak wajib. Kerja you just download content tu, bahan-bahan marketing you post je dekat you media sosial kan. Dan benda tu you kena buat consistent every month 3 bulan. Sebab apa yang you buat sekarang ni kesan dia 3 bulan lagi. Alright. Bahan pemasaran, poster, video disediakan. And then berusaha lah untuk mendapatkan kereta yang sesuai untuk sewaan lah. Maknanya you carilah kereta yang elok. Janganlah bagi kereta buruk kan. Sebab apa kita nak jaga kualiti. Alright, memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan, membantu GM Hub lain sekiranya diperlukan. So macam ada GM Hub, kereta dia breakdown kan. So dia akan inform dalam group. So kalau you ada masa, you dekat, you support lah kan. Sebab apa kadang-kadang itu hari dia. Manalah tahu hari kita kan. So kita saling bantu-membantu kan. And then jujur dan amanah dalam setiap urus niaga kan. Alright. Ada mana
Okey, iPhone, Khairul, saya area Selangor. Kalau contoh area saya ada 2 atau 3 orang ejen, macam mana cara pembahagian booking dari HQ? Okey, macam sekarang ni bila HQ dapat, kita post dekat dalam grup WhatsApp dululah. Nanti bila dah ramai, kita akan buat channel lah, channel booking. Sebenarnya kita dah ada channel tu, tapi sekarang ni masa mula-mula saya buat tu tak ramai lagi. Kita just post je dalam grup WhatsApp. So siapa-siapa yang ada available, dia sambut lah, kita bagi dekat siapa yang first respond. Alright, itu kita punya cara lah. Tapi coming soon, saya akan deal dengan satu company ni, dia akan buat sistem benda ni automatic. Booking daripada HQ automatic akan hantar kepada GM Hub yang terdekat yang available. Tapi benda ni mungkin ambil masa lah 2 bulan 3 bulan. Sekarang ni kita buat manual dulu. Dapat booking, kita just post dulu dekat dalam group WhatsApp, and then siapa yang respond, kita akan bagi kepada orang yang paling awal lah. Alright. Ada lagi soalan tak? Okey, yang bertanya MSA Kamal, boleh cerita tak tentang kereta pajak macam mana tu? Okey, kereta pajak ni dia macam ada owner dia ada kereta. Lepas tu kadang-kadang kereta tu dia tak pakai ataupun dia tak boleh nak bayar apa semua. So dia tanya kita, boleh tak ambil kereta ni, kira macam dia serah kereta tu dekat you kan, and then you bayarlah installment, you bayar, lepas tu bagi sikit profit kan. Profit tu contohnya kereta Beza, dia ada kereta Beza kan, lepas tu dia tak boleh bayar. So kereta tu let's say lah dia punya installment 500 kan. So you ambil kereta tu, installment you bayar lah. You bayar, lepas tu you bagilah profit. Bayar macam 200 ke 300 ke, terpulang. Dia tengok lokasi juga. Macam saya punya team, dia ambil Beza, dia bayar langsam dekat owner tu RM1,000. RM1,000. Sebab apa? Dia sewa kereta tu dalam, dia boleh dapat dalam RM2,000, RM2,500. So dia ambil kereta Beza, dia bayar dekat owner RM1,000. So owner tu dia dapat duit tu, dia bayarlah installment apa semua, dia ada untung sikit lah kan. Lepas tu maintenance yang GM Hub ni akan settlekan lah. Kalau ada saman, dia settlekan. Lepas tu macam road tax insurance, 50-50. Road tax insurance 50-50 lah. Sebab apa? Macam satu owner ni, dia untung biji kereta Beza tu, dia untung 500 sebulan kan. Installment 500, dia punya profit 500. Dia tak payah fikir apa-apa. Maintenance semua team saya yang handle. So 500 kali dengan 12 bulan, maknanya setahun dia akan dapat untung 6,000. So bila time nak renew insurans tu, separuh-separuh lah kan. So terpulang. Faham tak? Ada juga yang pajak yang jenis ikut percentage. Macam 70-30. So bila kita dapat sewakan kereta dia tu, yang saya punya team ni akan ambil 30%, owner ambil 70%. Tapi owner settle semualah, installment, road tax, insurance, maintenance semua owner. So yang saya punya team ni dia just makan commission je. Okey tuan, kereta apa yang terbaik untuk sewaan ya? Kereta paling untung, paling banyak demand, Beza. Okey, kalau kita baru nak mula, better kereta kecil atau terus Velfire. Jangan babe. Jangan kereta besar. Start dengan kereta kecil dulu. Alright? So saya punya formula mungkin tak sama dengan orang. Saya lebih suka you start dengan kereta kecil dulu. Kalau you ada 5 biji kereta Beza, baru you fikir beli Beza, Velfire. Alright? Banyak orang disilap, dia pergi beli Velfire kan. Velfire ni satu, dia ni kalau you jumpa market memang boleh sewa lah, tapi kalau you baru-baru lagi apa semua, you struggle. Alright? And then kereta yang besar-besar ni biasanya disewa waktu cuti, dia bermusim. Time cuti memang ada orang sewa lah. Tapi kalau kereta kecil ni, cuti ke tak cuti memang hari-hari akan ada orang sewa. So saya punya cara adalah, you kena ada 5 biji kereta kecil, Beza ke Azia apa semua. So kereta ni memang hari-hari jalan. So income kereta ni boleh bayar Velfire. Alright. Tapi bila time cuti, kereta kecil ni jalan, kereta Velfire ni pun jalan. So masa tu you buat duit. Itu cara saya lah. Faham tak? Saya ada kawan lah yang dia ni nak buat kereta sewa, lepas tu dia tanya kawan dia. Kawan dia suruh beli Starrex dengan Velfire. Dia beli lah. Dia beli, lepas tu dia mesej saya.
Tuan Wahid, saya dah beli kereta Velfire dengan Starrett ni. Apa masalah kau? Tak ada customer. Tak ada customer kan. Lepas tu, tiap-tiap bulan nak kena bayar ni. Tiap-tiap bulan kereta tu dekat Starrett tu dekat dalam 2,000, Velfire tu dekat 2,500 kan. Menangis dia bayar tiap-tiap bulan sebab tak ada customer. Itu silap je. Kan? Kau pergi tanya orang, lepas tu kau customer pun tak ada, dah ada kereta, tak tahu nak cari customer. Lepas tu dia masuk team saya, konon-kononnya nak dapat job. Macam company saya, kereta Velfire Starrett ni jarang orang order. Banyak orang order Azia, Beza, Azhar, tu je. Yang lain-lain tu kadang-kadang lah kan. So that's why saya nak you fokus kereta kecil, dan bila dia ada kereta kecil ni, you ada kereta besar. Kereta besar ni biasanya time cuti. Ada kenduri ke, cuti sekolah ke, boleh. Alright? Menjawab tak soalan? Alright. Jawab tuan. Okay. Oh, ni apa benda ni? Oh ni. Perancangan akan datang lah. Ini tambahan lah yang sebelum ni saya tak pernah present. Okay. So benda ni bila banyak orang join, lepas tu dia orang pun ada request nak ada lesen semua. Sebab apa? Company saya sekarang ni kita platform je. Kita punya bukannya syarikat kereta sewa, tapi ada juga tim saya ni yang dia nak ada proper lesen semua. So kita planning lah. Kita nak buat koperasi. Siapa yang join ni, dia akan jadi ahli koperasi. And then koperasi ni dia tak boleh buat kereta sewa. So apa yang koperasi ni boleh buat adalah dia kena ada satu anak syarikat, yang anak syarikat ni sedia bahat, dan anak syarikat ni yang ada lesen. So kita akan kami soon lah, kita akan buat koperasi, and then bawah koperasi ni ada satu syarikat yang ada lesen pelancongan lah. So ahli koperasi ni yang JM Hub ni dia boleh gunalah lesen anak syarikat ni. So saya naklah siapa yang join ni dia boleh beroperasi secara sah. Sebenarnya kat luar sana banyak orang buat kereta sewa tak ada lesen pun. And then kalau you kantoi kena tangkap, you punya denda tu nak tahu tak denda dia berapa? Tapi benda ni tidak dikuat-kuasakan lah. Myvi ada permintaan tak? Myvi ada permintaan, tapi antara Myvi dengan Beza, saya prefer Beza lah. Myvi ni mahal sikit. Alright. Contoh kalau disewa kereta rosak tangan customer macam mana ya tuan? Kita perlu pergi tempat kejadian. Oh. So macam kalau kereta tu customer sewa lepas tu breakdown kan. So macam kita pun ada team yang akan bantulah. Team tu maknanya kita punya JM Hub lah. Tapi sebenarnya kalau you beli insurans, dia ada juga dia punya auto assist tu. You boleh contact je. Tapi benda tu kadang-kadang ada yang kena tambah sikit lah. Masa you beli insurans, you kena tambah sikit. Dia macam auto assist kan. So kalau kereta tu breakdown, you contact je benda tu, dia orang akan pergi checking lah. And then kalau macam perlukan kereta ganti, so tanyalah dalam group, ada tak sesiapa yang ada kereta yang boleh ganti kereta. Alright. Okay. Oh ada yang mesej. Beza 1.0 atau 1.3? 1.3. Auto lah, jangan beli manual. Tuan, semua kereta yang nak disewa perlu declare apa tu? Declare. Dah saya minum. Okey, cerita pasal koperasi ni. So, bila ada koperasi ni, bila kita ada syarikat yang ada lesen ni, so ahli koperasi ni boleh gunalah lesen. Lepas tu boleh mohon permit kereta sewa lah. Tapi kereta tu ahli koperasi belilah. And then bagusnya bila ada lesen ni, sebenarnya kalau you beli kereta sewa yang berlesen ni, you boleh dikecualikan cukai. Dia ada, tapi kalau kereta Malaysia tak banyak lah. Kalau you beli kereta yang import tu memang banyak lah. Kan? Sebab tu company kereta sewa yang besar-besar tu memang kaya-kaya kan. Sebab pun tak payah bayar cukai. Alright, diisytiharkan sebagai kereta sewa. Dia kalau you kereta personal tu, you memang kalau you declare pun tak guna juga. Sebab sebenarnya kalau kereta personal ni, kalau ikutkan undang-undang tak boleh buat sewa. Tapi kalau you nak buat yang berlesen tu mahal gila. You kena daftar syarikat senam bahat, you kena ada office, you kena apply permit, you kena masuk persatuan, bla bla semua kan. So at least you kena ada modal dalam 300,000 kan. And then macam saya pun pernah lalu benda tu. Lalu saya buat tak ada untung. Tak ada untung sebab apa? Nak kena bayar tu, bayar ni apa semua. Macam mana aku nak berniaga je ni kan? So that's why banyak orang dia pilih jalan kedua. Dia ada kereta, dia jalan je. Dan benda ni tidak dikuat-kuasakan lah. Cuma
kalau bolehlah kita follow apa yang ditetapkan oleh kerajaan. Cuma saya tak nak buat mistake macam dululah. Macam dulu saya buat kereta sewa kan. Bila dah ada lesen tu, kita ingat dah ada lesen senang. Oh, lagilah pihak-pihak tertentu ni datang serbu, cek sana, cek sini, denda sana, denda sini apa semua. Saya jadi pening kepala. Aku dulu buat kereta sewa tak ada lesen, relax je kan. Bila dah ada lesen tau, dengan KWHP datang, dengan custom datang, dengan LSDN datang, macam-macam datang. Kita buat salah, kena denda, kena penalti apa semua. Lalah saya kerja saya duk bayar denda ke. Dulu masa tak ada lesen, tak ada pun dia orang nak kacau. Bila dah ada lesen ni, dia orang datang macam saya ni macam kena rompak. Kena rompak hidup-hidup. Kan? So, saya belajar kat situ. So, kalau saya nak buat benda ni, saya tak nak jadi macam dulu lah. Tapi dia ada cara dah. Dia ada cara dia lah. Okey tuan, terangkan kerjasama dengan Kasem. Okey, yang ni coming soon lah, coming soon. So saya ada deal dengan satu company ni. So kalau benda ni menjadi, so saya punya team ni, they just request je kereta yang dia nak, kan? Request je, and then nanti saya akan inform dekat team saya, saya punya partner. Partner saya ni akan inform Kasem, and then Kasem dia akan tengok, and then you kena apply lah, kena apply. And then loan tu you kena buat loan dengan bank. Tapi dia punya kelebihan dia adalah you tak payah bayar down payment. Kalau you nak 5 biji kereta, kan? Tapi Kasem ni kereta second hand lah. Kereta second hand tapi condition dia memang elok lah. So you apply, loan you approve, Kasem akan hantar kereta kat you tak payah bayar down payment. Kalau you beli kereta baru, you kena bayar down payment. Kalau macam you beli Beza kan, harga RM40,000 kan, RM4,000 sebiji. Kalau you beli 5 biji, 5 kali RM4,000 dah RM20,000. Just sekarang ni, you apply loan, approve loan, Kasem akan hantar kereta kat you, 5 biji, tak payah down payment. Kalau you nak 10 biji pun boleh. Tapi Kasem dia nak tengok lah juga you punya profile tu. Best tak? Ada ke yang berminat? Alright. Next adalah coming soon lah. Coming soon kerjasama dengan Alliance. Yang ni pun saya tengah deal dengan partner saya. So yang ni, dia macam insurans. Insurans ni khas untuk kereta sewa yang tak ada lesen ni. So kalau you sewa kereta, tiba-tiba customer tu accident apa semua kan. So you just pergi je balai polis, report kereta tu sewa, memang insurans akan bayar. Dia insurans tu di bawah P2P. Tapi insurans ni mahal sikit. Kalau contohnya insurans biasa you bayar RM1,000, yang insurans ni RM2,000 lebih. Dia mahal, tapi you tidur lena lah. Customer bawa accident ke, langgar orang mati apa semua, insurans ni akan bayar. Tapi sekarang ni macam you sewa kereta personal, you sewa kereta, memang kalau accident apa semua memang pening kepala sikit lah, kena adjust report apa semua, kena tipu apa semua kan. Yang ni bayar mahal sikit tapi kita tidur lena. Customer sewa, langgar orang mati apa semua, insurans akan settle lah. Kan? Itu benda ni tak ada lagi lah. So kalau ada benda ni insyaAllah. Tapi tidak bermakna kereta you tu berlesen. Lesen lain, insurans ni lain. Kan? Alright. Ada plan buat apps. Kita sebenarnya kita dah pernah ada app. Tapi apps ni sebenarnya kereta sewa tak ada orang download pun. Sebab apa? Kalau setakat orang nak sewa kereta kan, nak sewa kereta, dia takkan download apps tu. Sebab apa? Macam kita handphone kita ada banyak apps. Tapi kalau apps tu tidak penting, kita delete je apps tu kan. So kita hanya fokus kepada apps yang dipanggil super apps. Contohnya Shopee kan. Shopee tu you nak order apa, nak beli barang boleh, nak order makanan boleh apa semua kan. Tu super app memang orang pakai. Satu lagi Touch and Go kan. Saya pun ada. Kalau apps yang merepek-repek apa semua, so kita download, kita delete lah. Nak buat apps tu bukannya murah tau, beratus ribu. So buang duit je. Tapi saya punya website ni adalah web mobile. You boleh pergi gogreenmatic.com, you type, memang dia memang mobile friendly. Tak payah ada apps. Alright. Tapi kalau you pakai Android, memang kita masih ada lagi yang apps untuk Android. Yang iPhone dah kena remove. Sebab apa? iPhone ni setahun kena bayar RM5,000. Dia punya lesen tu. Bapak gila mahal. Kan? Tapi orang tak download pun, orang tak pakai pun. Alright. Kerjasama syarikat insurans untuk gantian kereta. So ni pun coming soon. Macam ada company insurans ni, dia orang ni ada banyak customer yang kereta dia orang rosak, accident apa semua, dan customer dia orang ni perlu kereta ganti. So nanti bila team saya ni dah strong,
kita akan jadi supplier kepada syarikat insurans. So insyaAllah lah saya punya team ni memang booking tu makin banyak lah kan. Alright. Ni kita punya planning lah. Alright. So habis saya punya ni, ada tak soalan lagi? Pukul berapa dah sekarang ni? Pukul 10. Ui, sejam lebih saya ni. Kalau you nak unmute, nak borak dengan saya pun boleh, tak ada masalah. Nak tulis dekat chat pun boleh. Saya harap saya menjawab lah soalan-soalan dekat you kan. Oh, ada tanya. Alamak. Tuan, kalau kereta sewa kita hilang atau dilarikan, adakah akan dapat pembahasan dari pihak yang berkenaan? Okey. Sebenarnya yang ni banyak orang tanya. Sebelum saya jawab benda ni, kereta sewa ni sebenarnya dia ada dua proses. Dia ada dua part. Okey, part pertama sebelum orang sewa, so kita tak boleh sewakan dekat sebarang orang. Kan? So kita kena ada proses filtration. Nak bagi you faham, kalau you nak pinjam duit dekat bank, kan? So macam mana proses dia? So adakah you telefon bank, bank aku nak pinjam duit. Terus bank, okey boleh transfer duit. So bank pun dia ada proses dia. Oh you nak pinjam duit kan? Okey tak apa, you kena isi borang permohonan dulu, and then kita nak check dulu you punya background apa semua, ada record bla bla apa semua. And then daripada situlah baru bank buat keputusan untuk bagi loan dekat you. Alright. So kereta sewa pun sama juga, banyak orang dia silap. Oh dia marketing semua, tiba-tiba ada customer nak sewa kereta. Dia menggelupur bagi kereta. Dia tak ada filter pun semua. Lepas tu kereta dia hilang. Alright. So macam cara saya Greenmatic, customer you dah marketing pun semua, tiba-tiba you dapat customer kan, you tak kenal dia. So kita prefer you dah borak dengan dia kan, suruh customer tu booking online. Booking online. So customer ni kalau yang jenis betul-betul serius dia akan booking. Tapi kalau dia ni niat jahat apa semua, kita suruh dia booking, memang dia takkan booking lah. Dia akan bagi alasan lah. Saya tak reti lah apa ni, saya tak ada email lah apa semua. Dia bagi alasan. Sebab apa? Saya tak tahulah, memang saya ada macam experience. Ada satu customer ni, dia telefon, mesej, WhatsApp semua nak sewa kereta kan. Saya tak kenal dia. So saya pun, tuan kalau nak sewa kereta, boleh tak tuan booking online? Lepas tu saya duduk tunggu lah, tak masuk booking kan. Lepas tu esoknya dia duduk telefon lagi nak sewa kereta, dia memang tak nak. Tak nak apa semua. So saya pun, kalau dah tak nak booking, saya malas layan kan. Lepas tu tiba-tiba, macam saya ada group WhatsApp kan. Tiba-tiba ada kawan saya ni, dia post dekat dalam group WhatsApp. Kereta dia ni, ada customer sewa, dah berapa hari dah hilang, tak bayar. Lepas tu, customer ni kata nak extend semua, dia tak boleh nak contact semua. And then saya tanyalah, apa nombor telefon customer ni? Dia pun bagi, customer ni yang call aku nak sewa kereta, aku suruh dia booking online, dia tak nak. So, penyangak pencuri ni, dia akan deal dengan pengusaha kereta sewa yang tidak ada sistem. Dia akan macam, dia akan cari, dia akan survey siapa yang buat sewa murah-murah kan. Kalau you buat marketing, banyak orang dia buat kereta sewa murah, cheap car rental. Memang ni adalah target pencuri penyangak. Sebab apa? Dia orang ni akan sewa kereta murah-murah, dia dapat kereta, dia belah je, dia curi kan. So saya pesan dekat saya punya team, you jangan position diri you sebagai kereta sewa murah. So you fokus kepada quality. Right. So kalau customer nak sewa kereta, make sure dia booking online. Alright, dia booking online. Lepas tu kalau dia booking online pun, walaupun dia penyangak, dia tak boleh bayar. So bila kita approve, baru dia boleh bayar. So cara dia bayar tu pun kita boleh tahu dia ni customer okey ke tak okey. Kalau dia bayar pakai kad kredit, memang grade A punya customer lah. Kalau dia bayar pakai online banking, ini pun good customer. Tapi kalau dia kata dia pergi bank in pakai cash deposit machine, itu something wrong lah. Kalau dia kata dia nak bayar cash, itu lagi bahaya lah. So macam saya, bila kita develop sistem ni, sistem website ni semua, memang tak ada kereta kita hilang semua. Ini betul-betul customer sewa curi lah, memang tak ada lah. Okay. Tapi kalau kereta tu hilang, sebenarnya boleh claim lah. Tapi ada cara dah kan. You cakap je lah kereta tu saya parking entah mana-mana, hilang dah. Memang boleh claim. Kan? Alright. Kereta wajib pasang GPS tracker ke tak? Kalau you newbie, you kena pasang.
Kalau you baru lagi, you kena pasang. Tapi selepas 3 tahun, bila you dah ada 1,000 customer, 2,000 customer, you just duk layan customer you ni je, tak payahlah. Kan? Macam saya punya team ada juga. Dia ada 5,000 database. Dia duk layan customer dia tu je. Tapi kereta pun dia pasang, tapi sebenarnya kereta tu bukan dia yang pasang. Owner yang pasang. Dia ambil kereta tu, owner dah siap pasang dah. Kan? Cuma kalau you baru, you kena pasang. Sebab apa, you pun tak ada pengalaman, at least you boleh monitor kereta lah. Tapi selepas 2 tahun, 3 tahun, you dah ada customer 1,000, 2,000 kan, you duduk layan customer apa semua, tak payah. Macam saya dulu, saya 80% customer saya adalah regular customer yang memang saya kenal, dah bertahun-tahun sewa, memang tak ada masalah. Kalau rosak apa semua, saman apa semua, just message dia orang bayar. So tak perlulah GPS tracker. Alright. Ya. Tuan boleh tunjukkan sistem yang GM Hub buat untuk customer booking online? Boleh. Ya, saya tunjuk dekat saya punya iPhone ni. Yang situ nanti saya jawab. Oh, nak tengok ni mana? Okey. Oops. Saya Okey, nampak tak saya punya screen handphone ni? Alright. Nampak? Kalau nampak, komen nampak. Okey, so yang ni kalau saya macam ni, sekejap saya. Oh, dia tak apa clear. Okey, tak apa, saya menegak lah. Okey, so macam saya tunjuk kalau link yang daripada GM Hub lah. Okey, kita pergi website gogreenmatrix.com. Alright, ni main website, ni main lah. So kalau you daftar, so you ada account you sendiri tau. Alright. So yang ni saya login dululah saya punya account. Ni lepas. Alright, so ni kita punya panel lah. Dia tak adalah canggih mana, tapi sebab apa yang kita buat ni, kita customize benda ni. Alright, kita customize. So setiap orang akan ada link di sini lah. So kita klik dekat setting ni. Alright, so dekat sini kan, you nampak. Ni direct link. Direct link. So customer, okay, dia ada 2 link. Satu link yang kat atas ni adalah kalau customer klik, dia akan pergi ke main website. And then kalau customer booking melalui link ni, dia akan pergi ke email saya lah. Yang satu lagi, link nombor 2 ni, ini adalah kalau macam biasa customer, saya nak sewa kereta lah, berapa harga sewa? So kita bagi link nombor 2 ni, dia terus pergi senarai kereta dan harga. Senang kerja kan. Okay, so kita copy ni. And then kita buka website baru. Paste. Alright, kita try buat booking olok-olok lah. So kalau klik ni, dia terus senarai kereta dan harga. Okay, ada, alamak. Paste. Okay. So dia ada macam Azia 120, tapi harga ni sebenarnya you boleh adjust lah. Nampak je harga ni, tapi you boleh edit harga ni. Okay, so ada Azia 120, lepas tu Myvi 140, Saga 140, Beza 160, Pro 2 Azza 200, Arus 250, okay, Vios 250, Azza 250, Izora 300, Innova 350, Hilux 450, Hiace 450, Starret 650, Fortuner 650, Camry 750, Velfire 900. Alright. So kereta ni
customer boleh pilih je kereta apa dia nak, tapi dia boleh booking tapi dia tak boleh bayar. Alright. So contoh kita ambil Beza lah kan. Mana Beza? Okay, Beza. Okay, so saya sebagai customer saya kena login. So macam saya pun memang dah ada account. So saya just masuk je lah account saya ni. Right. So login. Okay, so saya pilih nak sewa kereta kat mana. Contohnya saya nak sewa kereta dekat Kota Kinabalu kan. Kota Kinabalu. Okay, Kota Kinabalu, pick up. Bila saya nak sewa? Contoh saya nak sewa esok. Pakai 3 hari. 3 hari. Okay. Pukul 10 lah. Okay, 10. And then search lah. Alright. So search. Sistem ni dia terus bagi harga. 3 hari, 1 hari 160. Total 3 hari 160 kali dengan 3, 480. Dia dah siap kira dah. Right. So yang ni dia macam add on lah. Macam saya punya sistem ni macam AirAsia lah. AirAsia. So biasanya kalau macam foreigner dia akan order lah benda ni. Tapi kalau macam orang Malaysia dia tak order lah. Dia nak jimat kan. Alright. So dekat sini 480. So dia just klik yes. Dia setuju dengan kita punya term and condition. So dekat sini dia boleh pilih kalau dia nak bayar pakai kad kredit ataupun bayar pakai Maybank. Alright. So dia pilih Maybank and then dia send booking lah. Nampak gambar siapa tu? Gambar siapa? Sorry lah kalau ada gambar-gambar pelik-pelik kan. Alright. So ni dia dah booking tapi dia just hantar booking je. Dia belum boleh bayar. And then bila customer ni hantar booking, so saya pun akan dapat email. Okay, so ada 2 email lah kalau macam saya sebagai supplier, saya akan dapat email yang macam dia tulis distribution. Nampak tak ni? Ni booking tu. Alright. So saya kena klik ni, kena klik ni here, klik here. And then saya kena login lah saya punya account kan. Alright, login. And then kat sini saya kena approve atau decline. Contohnya saya ada kereta, saya approve lah. Right, so send my answer. Okay, sorry dia ambil masa sikit. Oh, internet slow ke ni? Okay dah. Alright. So dekat sini saya dah approve tadi and then status dia bertukar kepada status invoice. Maknanya customer ni dia kena check dia punya email. So ini email saya sebagai customer lah. Nampak tak? So saya sebagai customer saya pun akan dapat. So ni adalah yang first email waiting for confirmation. Tapi kalau kita tengok kat bawah ada lagi email. Ni email yang saya dah approve. So customer dia akan dapat macam link, dia klik ni. Alright. So dia kena login lah dia punya email kan. Alright. So dia bayar lah. Dia bayar 480, dia masukkan ni test kan. Lepas tu dia upload lah gambar apa yang dia nak. Okay, contoh saya letak gambar bawah saya lah. Ini booking olok-olok ya. Alright. So submit. Dah settle. Customer booking, customer bayar. Customer booking, kita approve, customer bayar. Dia ambil masa sikit dia nak upload ni. Sekejap. Ada soalan tak so far?
Nampak tak? Clear tak dia punya, kita punya proses ni? Satu lagi saya nak tunjuk, ada satu lagi function walk in. Kalau you masih nak tengok lah kan, ada walk in ni kita tolong booking kan customer. Kita tolong booking kan untuk customer. Ui, lambatnya. Tak apa leh. If data error. Okay. Sorry ya. Lambat tu. Sorry, the expired. Status decline. Payment, please contact admin. Alamak, dia ada problem ni. Jangan saya tengok. Saya tengok dekat kita punya panel tadi. Remetric. Tadi saya duduk tekan banyak kali, dia jadi error pula. Okay, booking. Booking ni dia dah tukar kepada, saya ingat tadi saya upload gambar tu terlalu besar dia punya file. So tadi yang booking tadi tu, dia dah status checking payment. Tapi yang ni nanti just inform je dekat admin. Admin akan check duit masuk ke tidak. Kalau duit masuk, admin akan approvekan booking, and then you boleh gunalah borang sewa semua. Alright, ni kita punya sistem lah. And then ada satu lagi function, dia panggil walk in lah. Walk in ni you boleh bookingkan untuk customer. Macam you ada customer datang jumpa you kan, dia nak sewa kereta. Bakery. Alright, so okay. So yang ni walk in. Okay, yang walk in ni you boleh letak harga you boleh letak ikut suka hati you. Ni contohnya KLIA kan. KLIA. Sepang. So dia nak sewa kereta contohnya esok 1 hari. Okay, so dia boleh pilih lah, dia boleh pilih. Contoh dia nak ambil Azia. So yang ni harga RM120 kan. You nak bagi diskaun 30% boleh. You tulis je berapa harga you nak bagi diskaun. Contohnya nak bagi harga diskaun RM20. Okay, cuba. Okay, tadi harga dia sebenarnya RM120 kan. Lepas tu sekarang ni bila you masuk harga diskaun RM20, harga dah bertukar kepada RM100. So you proceed je. Oh, bini dia betul. Alright. Dia memang bini dia. Oh, bini Aceh sakit kaki ya? Tak. Kenapa dia pakai kursi roda? Apa tu? Dah, saya fikir je lah ada. Janganlah. Okey, pula betul-betul macam laptop betul. Saya mute lah. Dia tak sedar. Alright. So yang ni duit boleh bayar direct ke you lah. Tadi saya ingat saya upload gambar tu, file dia terlalu besar, dia tu yang sistem hang. Okay, soalan tadi maknanya customer kena buat carian di Google sendiri lah kan tuan. So okay, maksudnya sekarang bila you buat marketing, you bukannya letak link tu lah, bukan letak link ni tau, you letak link WhatsApp. So customer akan WhatsApp you semua kan. You borak dulu apa semua, and then bila dia dah selesa, you pun dah selesa, dah kenal dia, barulah you bagi link ni. Tapi kadang-kadang you bagi link pun customer pun dia tak nak booking. Orang Malaysia ni dia manja. Dia nak kita tolong bookingkan untuk dia. Kalau macam Mak Saleh apa semua, dia akan booking lah sebab apa benda tu biasa. Macam orang Malaysia ni dia manja sikit. Dia nak tanya-tanya, dia nak kita serve dia. So itu guna yang function walk in booking tu. So yang ni kita ada juga. Saya dah stop ke Aisyah? You nampak lagi ke? Oh. You masih nampak lagi ke saya punya ni? Oh, saya off dulu. Sekali lagi. Terkeluar tadi kan. Alright. So tadi walk in booking, lepas tu yang ni nak tunjuk kita punya digital rental agreement lah.
3456789 kan. Email gm@gmail.com. Okay. So ABC ni main-main je ni kan. Hari ni 16 bulan 9 kan. Ni dia punya driving license lah. 9/2022. Okay, dia punya driving license pun kita boleh upload. Letak je lah. Ini kalau betul-betul you ambil gambar betul-betul lah. Ini saya main-main je. Alright. So kereta ABC 1, 2, 3, 4 group macam tadi group A kan. Okay, out. Then okay, mileage ni you letak lah berapa mileage kereta kan. Let's say 100,000, minyak you bagi full. Right. So deposit let's say lah you ambil RM300. Okay, remark letak nombor telefon you kan. 345678990. You boleh tulis apa saja kat sini kan. Okay, lepas tu customer boleh sign. Dia sign pakai tangan je. And then finish. Sistem ni dia akan generate rental agreement. Alright. So rental agreement ni dia boleh download dalam bentuk PDF. Okay. So you boleh send rental agreement ni dekat WhatsApp dia kan, ataupun macam ni saya hantar dekat saya lah kan. Saya hantar kat saya. So semuanya digital, tak payah lagi ada borang-borang apa semua kan. Ni customer dia boleh buka dia punya ni. Ni. So semua ada. Siap ada sign pun semua ada. Sistem ni kalau you nak buat saya ingat memang berbelah-belah ribu lah. So you just bayar je RM300 setahun, dia boleh pakai. Semua dah complete dah. Alright. Alright. Tuan, adakah salinan IC and lesen memandu kita perlu ambil dari customer? Sekarang ni masa you deliver kereta kan, you kena make sure you tengok yang original. Sama ada you nak ambil gambar apa semua kan. Macam dulu photo state apa semua. You jangan suruh customer ni photo state apa semua. Kadang-kadang ada juga case dia pergi bagi salinan tapi sebenarnya benda tu bukan dia punya. So masa you nak deliver kereta, make sure you tengok yang original. IC dia nak yang original. Tengok driving license nak yang original. Jangan dia bagi yang salinan. Kadang-kadang dia Photoshop. Ada case. So bila you dah confirm memang IC dia betul, driving license dia betul, memang masih lagi valid, you boleh ambil gambar lah. Ambil gambar apa semua untuk simpanan you lah kan. Alright. Ui, kat pukul 11 dah. Tadi saya start pukul 9, kat 2 jam. And then macam kalau you nak photo state pun semua tu banyak dia punya kan. So macam saya dulu pun saya ada juga macam photo state pun semua kan. Tapi lama-lama dekat office saya berlambat-lambat kan. Macam kita punya sistem ni bila you pakai rental agreement, benda tu memang ada dalam sistem. Ambil gambar je lah kan. And then IC driving license tu kita simpan lama-lama pun bukannya guna pun. Kan? So at least you masa you nak serah kereta tu memang original kan. And then you just ambil gambar je lah. Kalau jadi isu apa-apa semua, so you boleh gunakan lah driving license IC tu dengan rental agreement kita lah. Dan tadi ada orang tanya CTOS kan. Ada orang tanya pasal CTOS. So CTOS ni fungsi dia macam ada customer dia dah sewa kereta kita, lepas tu dia bagi rosak lah, accident apa semua. And then biasanya kalau ikut rental agreement kita, dia kena bayarlah ganti rugi yang seperti yang dalam kita punya rental agreement. Akan ada juga customer yang keras kepala tak nak bayar apa semua. So masa itulah masuknya CTOS. So CTOS ni contohnya dia sewa kereta kita kan, lepas tu ada rosak kita nak claim dia RM1,000. So kita minta elok-elok, dia buat tak nak bayar apa semua, mengelak lah apa semua kan.
So first kali kita cakap dia lah, okay, kalau tak nak bayar apa semua kita akan buat report polis kan. So biasanya customer ni bila kita sebut nak report polis, biasanya kalau customer yang jenis tak nak pening kepala tu dia akan bayar lah. Tapi akan ada juga customer dia aku nak report lantak kau lah apa semua. So bila kita dah buat report polis tu, masuk fasa yang kedua, kita sitoskan dia lah. Sitoskan dia mana bila kita sitoskan dia tu, dia jam lah, dia nak apply loan tak boleh, nak buka account bank tak boleh apa semua, sampailah dia settle kita punya tuntutan tu. Dia macam dia sikit lagi nak bankrupt. So biasanya kita tak sampai level tu lah. Sebab apa, customer kita ni biasanya customer yang jenis alah setakat RM1,000 nak bergaduh semua, baik dia settle. Macam saya pun kalau saya sewa kereta orang, lepas tu memang kereta tu rosak disebabkan kesalahan saya, memang saya bayar lah kan. Buat apa nak bergaduh, nak kena report polis, nak kena viral, nak kena sitor apa semua, tak value. Itu saya lah. Tapi kalau macam customer ni, you bagi sewa dekat penyangak apa semua, tu memang makanan dia lah. Tak ada masalah kan. So, kita ada case dululah. Customer ni sewa kereta tim kita, lepas tu tahu rosak lah, kita punya tim claim lah RM2,000. Oi, customer ni tak nak bayar. Tak nak bayar apa semua. So, kita pun relax lah. Kita sitorkan dia. Selepas 5 tahun, customer ni call balik kita. Call apa semua, minta kita release sitos tu. Sebab apa dia nak beli, dia nak buat loan tak boleh. Kena block. So dia cakap kalau kau nak settle bayar. So customer tu bayar terus. Dia bayar, barulah kita release sitos tu, barulah dia boleh apply loan. Kalau tak dia nak beli kereta, nak beli rumah, nak buka account semua tak boleh. Kan? Tapi sitos ni kena bayar lah. Dia kalau you seorang-seorang sebulan 500. Setahun 6,000. Kan? So macam sebab Greenmatic ni kita ramai, saya gunakan RM300 setahun tu untuk cover lah kan. Tuan, kalau ada customer nak walk in, nak sewa tapi kereta tiada dalam katalog, tapi saya boleh dapatkan dari luar, boleh ke guna sistem ni. Yang ni you boleh buat offline. You tak payah pakai walk in lah. Maknanya macam kita pun ada online, ada offline. So dia ada proses lah. First kali you bagi customer contact you kan. Lepas tu kereta tu tak ada dalam sistem. You bagilah quotation. Kita memang ada template quotation. You bagi quotation. Lepas tu kalau customer tu setuju, you bagi invoice. Customer bayar, baru you deliver kereta, isi borang sewa yang you boleh print. Yang tu pun boleh pakai juga. Janji ada proper dokumen. Ada quotation, ada invoice, ada rental agreement, ada receipt. Yang ni pakai offline je. Sebab apa saya ada juga tim. Dia ada kereta Velfire. Bapak kereta dia tu jenis model yang spek yang pelik-pelik. And then dalam sistem kita memang tak ada. Kan? So yang ni kau buat manual lah. Kan? So bagi quotation, customer setuju, bagi invoice, customer bayar, hantar kereta, sign rental agreement, bagi receipt. Dah, settle. Kita punya sistem ni fleksibel lah. And then kita tak ada bercadang lah nak masuk terlalu banyak kereta. Sebab apa? Dulu semua kereta saya masuk. Lepas tu kita banyak buang masa. Customer telefon kita, WhatsApp, aku nak sampai saya punya tim, bas pun dia nak masuk. Helikopter pun dia nak sewa apa semua. So bila jadi macam tu, terlalu banyak produk. So saya punya tim banyak buang masa. Customer nak sewa bas. Dia pun sibuk lah cari bas apa semua. Okay, dah dapat bas, contact balik customer. Customer cakap, saya dah dapat dah bas. So dia dah buang masa. So macam saya ni, saya lebih suka better kita fokus je lah dekat mana yang kita menang. Dekat mana kereta yang paling banyak orang sewa. Kalau kita nak sewa terlalu banyak, buang masa, letih. And then saya tengok lah, kereta yang paling banyak orang sewa, Azia, Beza, Azhar. 3 tu je. Yang lain-lain tu sebagai dummy je. Kalau ada orang order, rezeki. Kalau tak ada, kita pun tak expect. Faham tak? Alright, saya rasa itu saja untuk hari ni. Kita pun dah 2 jam. Kalau you ada apa-apa soalan, tak apa, you boleh WhatsApp je saya ataupun tanya dalam grup. InsyaAllah saya cuba jawab. And then pendaftaran insyaAllah kita akan buka pada 25 hari bulan. Siapa-siapa yang serius nak join, boleh daftarlah pada 25 hari bulan. Saya buat sebulan sekali sebab apa? Saya tak nak lah macam tiap-tiap hari ada orang daftar. Lepas tu saya nak kena layan. So better saya buat 1 hari. Seminggu tu saya sibuk lah duk layan apa semua. Lepas tu bila you dah pandai, okey lah. Alright, so saya rasa itu saja. Thank you very much. Kita habiskan kita punya sesi ni dengan kiraan 3, 2, 1. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih tuan.